bersama dengan Kakak Fatih. Kakak harap banyak ilmu dan manfaat yang telah korang dapat selama 2 sesi lelaki kita yang lepas. Okey, untuk pertanyaan ini, subjek kita akan belajar bab 5 jazan dan bab 6 hukum. Okey, walaupun akan ingatkan korang tapi akan ingatkan korang sekali lagi untuk sediakan pen, pensel, penota dan jangan lupa yang paling penting kakak kita. Okey, memandangkan kalau korang tengok jam dan kakak mungkin akan share satu tips dengan korang macam mana kakak fokus dan bersemangat sepanjang dalam kelas kita nanti. Nak tahu tak? Okey, akan nak korang sediakan botol air minuman, gula-gula atau coklat ke kalau korang rasa ngantuk, korang boleh minum air atau memakan gula-gula. InsyaAllah korang akan kekal fokus kembali pada kelas kita nanti. Okeylah, memandangkan anak dekat gula ni akan serahkan dekat Cikgu Farid untuk memberikan sesi kelas. Terima kasih. Okay, right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pelajar Form 5 KSSM 2021. Apa khabar kamu semua? Adakah kamu semua dalam keadaan yang sihat walafiat? Dalam pandemik sekarang ini kita tengok angka-angka yang menakutkan 4,000, 5,000 orang. Ada dikabarkan beberapa buah sekolah pun tingkatan 5 ya yang nak ambil SPM 2020 plus ni pun ada beberapa buah sekolah pun dah dijangkiti dengan beberapa pelajar sampai kena tutup balik semula dan sebagainya ya. So para pelajar ini kasih sekalian, pandemik ini satu masalah bukan hanya kepada peringkat kita sahaja. Dia masalah yang mana melibatkan seluruh dunia merasai getaran dan juga gegarannya. Right? Jadi kita di peringkat dalam sektor pendidikan ini, pembelajaran perlu diteruskan. Jadi para pelajar yang bersama dengan cikgu pada hari ini, cikgu ucapkan ribuan terima kasih dan tahniah. Satu orang kata apa, usaha yang cukup baik bagi para pelajar yang sudi luangkan masa bersama dengan cikgu pada petang ini. Tapi boleh tak cikgu nak minta izin sedikit? Ini kali pertama cikgu nak request dengan kamu. Sebelum kita nak mulakan kelas, izinkan cikgu untuk minta kamu bukakan video sekejap boleh? Ya. Cikgu nak tengok sebenarnya, kita dah melalui 2 minggu yang lepas. Ini minggu yang ketiga ni. Ya, kelas yang dibawakan khas oleh PT Studio ya, atas tajaan penuh oleh PT Studio. Kita tak pernah minta kamu bukakan video kita. Kita tak pernah nampak pun bagaimana suasana kamu berada di rumah tengah belajar dengan cikgu. Boleh guys? Cikgu nak minta kerjasama kepada pelajar sekalian yang mana cukup bersedia ya. Cikgu yakin kamu berada di atas meja masing-masing bersama dengan handphone ataupun laptop, komputer. Boleh tak kalau cikgu nak minta kamu bukakan sedikit kamu punya video. Tak payah lama pun tak apalah. Di awal permulaan kelas kita ini sebelum kita mulakan, nanti dah nak ending nanti kita minta buka balik. Kita tengok macam mana tahap stres kamu tu. Sekarang nak tengok muka ceria-ceria je dulu. Lepas habis sesi nanti kita nak minta buka balik tengok kamu ni masih ceria lagi tak macam sekarang ni. Jom kita tengok sekejap. Jadi pelajar-pelajar sepatutnya masih berada dalam keadaan yang bersedia. Macam Kak Fatin kita kata tadi kan, duduk di atas meja, ada kertas, ada pen, yang mana dah print e-book kita, printkan baik-baik ya. Dah bersedia ke? Okey, alah tak payah malulah Syafiq Aiman. Tengok kawan-kawan kita, terima kasih Laibah. Laibah betul ya? Najwa, cikgu nampak, Syafiq Luqman, Fia, Muhammad, Ethaniel ya. Ethaniel, Nur Ashifah, cikgu nampak kamu, FHZ tu cikgu tak pasti. Itu short form dia punya nama tu cikgu rasa tu, ya. Okey, jom. Kita tunggu sekejap ya, kita bagi masa. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang macam, alamak, cikgu nak suruh buka kamera, baru nak pakai tudung, baru nak cari tuala, nak tutup baik-baik dan sebagainya mungkin kan. Selimut nak tarik ke tepi tutup kan. Kita bagi peluang sekejap sebelum kita mulakan ya. Okey, tak apa, sementara kita tunggu sekejap. Lupa beli kamera? Kamu live pakai apa tu? Komputer ya? Okey, sekejap ya. Boleh tak ni guys? Ya, boleh. Kita dah ramai pelajar kita ni. Kurang-kurangnya kalau separuh buka kamera pun cikgu rasa seronok lah. Sebab cikgu selama ni mengajar ni rasa macam cikgu cakap seorang-seorang dengan komputer. Nampak chatting kamu je kan. Sekurang-kurang cikgu nampak, oh rupanya memang ada pelajar yang sebenar. Ingat PT Studio ni letakkan fake account untuk belajar dengan cikgu. Rupanya betul ada pelajar-pelajar yang sebenar. Real student in front of me. Yang mana cikgu rasa semangat sikit tengok, oh ada pelajar yang tengah nak bersedia belajar dengan cikgu. Lagi cikgu rasa seronok untuk mengajar kamu. Boleh?
Okey, alright. Senyum sikit. Tim kita nak tangkap gambar sikit boleh? Senyum sikit. Bagi satu senyuman yang ikhlas lah. Assalamualaikum cikgu, kenapa saya tak dengar suara? Okey, yang ini cikgu rasa dia tak klikkan join audio tu di bawah tu. Tolong siapa? Wazif ada di situ ya, Wazif ya. Wazif tolong bukakan kamera sekejap. Sekejap tau, tim cikgu tengah nak reply Syarah Alisha punya problem tu. Dia tak join audio. Okey, dah boleh dah ready Okey, senyum tau guys. Senyum seindah surya. Betul senyum seindah surya. Orang utara nak cakap KL. Okey, senyum best. The best one guys. The best one. Alright. So 1, 2, 3. Okey, alright. One more. Ada yang di belakang tu ada pokok pun cikgu nampak. Di belakang tu ada pokok. Wah. Okey, sekali lagi guys. Freestyle. Okey, 1, 2. Sekejap. Cikgu nak dekat dengan kamera sekejap. Tak nampak muka cikgu dah lah gelap kan. Okay, alright. 1, 2, 3 dah ready. 1, 2, 3. Okay, tim. Dah, okay. Alhamdulillah, terima kasih. Bagi yang nak terus bukakan video, boleh. Siapa yang nak tutup dulu video pun boleh juga. Nanti sebelum ending nanti kita minta untuk buka balik semula ya. Okay, jom. Terima kasih para pelajar yang dikasihi sekalian. Kamu memang best lah, the best one lah ya. Nampak tu keadaan betul-betul nak bersedia nak belajar tu, seronok kita di sini. Ani Syazwani, cikgu nampak kamu. Zikri Saifullah ya. Nurul Ain, Najwa, Wawa ya. Okey, jom guys. Baik, pertama sekali cikgu ucapkan ribuan terima kasih. Tadi cikgu dah ucapkan terima kasih sebab kamu sudi untuk bersama dengan kita pada minggu yang ketiga. Siapa pertama kali bersama dengan cikgu dekat pada hari ini, kelas hari ini? Boleh komen sedikit? Yang pertama kali bersama dengan cikgu pada hari ini. Okey, ramai juga ya yang pertama kali. Okey. Untuk pengetahuan kamu, sesi kita ini adalah sesi minggu ketiga ya, subjek ADMAT KSSM. Alright. So cikgu dah lepas 2 minggu yang lepas bersama dengan pelajar-pelajar dan rakan-rakan yang lain juga. Yang mana sesi 2 minggu lepas kita dah cover 4 chapter. Siapa masih ingat lagi 4 chapter yang kita dah cover? Chapter yang pertama kita cover function, quadratic function, system of equation. Kemudian kita ada masuk sedikit indices dengan cert. Yang mana log cikgu tak sempat masuk lepas perbincangan dengan beberapa pelajar yang minta DM dengan kita, cikgu kami nak log sebenarnya cikgu, indices tu kami boleh lagi cikgu. Jadi cikgu tengah bincang dengan Pitin Studio, mungkin kita akan minta untuk buat satu lagi extra kelas khas untuk logarithm. Ada keperluan tak? Ya, cikgu hari ni pertama saya ya. Kalau perlu untuk logarithm, insya-Allah kita akan buat lagi satu extra kelas selain daripada 5 minggu kita tu untuk kita fokuskan kepada log sahaja. Indices tu kita letak ke tepi, cert kita letak ke tepi, cikgu nak fokuskan kepada logarithm sahaja. Okey, insya-Allah boleh ya. Nanti cikgu akan bincangkan dan kita akan announce di dalam Telegram channel kita. Joinlah Telegram channel kita, Pitin Studio. Baik, siapa yang belum berada di WhatsApp group pun boleh masuk dalam WhatsApp group lah. Sebab dekat WhatsApp group pun Kak Fatin kita memang aktif ya, untuk sampaikan maklumat-maklumat kita. Okey, yang mana first day hari ni boleh bagi tahu tak daripada negeri mana ni guys? Selalu cikgu mulakan macam tu. Cikgu nak tahu dulu. At least satu Malaysia bersama dengan kita pada petang ni. So kamu daripada mana ni? Nama siapa, daripada negeri mana ni? Johor, Sarawak, Selangor, Sabah, Johor, Negeri Sembilan, Selangor. Sarawak, Farzana, Selangor. Negeri Sembilan, ramai orang Negeri Sembilan kat sini ya, Selangor. Dari Kedah, orang Kedah kita dah check Lockstar, kepala putak-putak kepala. Kedah, Perak, Melaka, Johor, Kelantan, Selangor, KL, Kedah. Okey, mana lagi? Sabah, Sarawak tak ada lagi. Sarawak ada tadi. Pahang, Terengganu, Kedah, Perlis memang tak ada Betul Syafiq Aiman ya. Cikgu tu kadang-kadang bila minta tu Perlis tu KBSM ada. KSSM cikgu rasa hilang dah. Di manakah KSSM pelajar Perlis? Nanti cikgu minta untuk diorang sebarkan Perlis juga ya. Okey guys, kita tak nak buang masa guys. Kita dah nak mula sekarang ni. Kita ada lebih kurang dalam plus minus lebih kurang dalam 1 jam suku, 1 jam 20 minit. Okey. Cikgu Farid di sini dari Pitin Studio. Pitin Studio sebenarnya kita ada banyak subjek guys ya. Kita ada banyak subjek ya. Tapi untuk kita punya sepanjang PKP ini terpaksa kita cut off semua subjek. Kita hanya ambil maths dengan ADMAT sahaja sebab kuarantin ni. Masing-masing tak boleh nak bekerja daripada rumah, studio kita ini terhad. Jadi kita fokuskan kepada subjek maths dengan ADMAT. InsyaAllah future kalau ada rezeki kita akan bawakan subjek-subjek lain juga. Alright. Baik guys. Hari ini guys, minggu yang ketiga kita nak masuk 2 bab. Ya, siapa yang dah print e-book, dah tengok kita punya e-book di depan, kita nak belajar 2 bab hari ini, topik revision form 4 KSSM. Yang pertama kalau kita lihat dekat skrin kita sekarang ni. Boleh ya? Dekat skrin kita sekarang ni.
Ya, kita ada 2 bab. Yang pertama adalah janjang. Siapa tu yang muka yang duduk kat atas kursi ni? Siapa muka ni? Tolong guys. Tolong ingat muka ni guys. Wanted. Cikgu Farid guys. Mathness yo, mathness. Alright. Daripada PTIN Studio. Baik, 2 bab guys. 2 bab. Yang pertama adalah janjang. Yang kedua adalah hukum linear. Okay. So, siapa yang memang kosong terus tu, cikgu agak risau sedikit. Tapi tak apa. Tapi cikgu yakin bahawa yang pelajar Form 5 ya, yang bersama dengan cikgu dah belajar pada 2020 tahun lepas. Iaitu 2 bab ini adalah bab revision Form 4 guys. Kita tengah buat revision Form 4 ya. Jadi mungkin ada certain part basic tu cikgu tak terang sangat. Ya, kita terus skip kepada beberapa perkara teknikal yang kita perlu bincangkan berdasarkan soalan-soalan yang kita dah kumpulkan di sini. So guys, are you ready guys? Komen sikit guys. Hidupkan suasana di ruangan chatting ya. Suara tak boleh keluar suara, jadi chattingkan kamu punya pertanyaan, nak respon dan sebagainya. InsyaAllah cikgu akan bersama dengan kamu pada petang ni, membawakan satu suasana seperti macam kelas. Kadang-kadang di digital ink di laptop cikgu, kadang-kadang di whiteboard lah. So cikgu akan bertukar-tukar. Hamizan, terima kasih tengok tanda kamu bersemangat tu. Okay. Baik, PTIN Studio dibawakan oleh PTIN Studio guys. PTIN Studio, ingatlah program kita ni selama 5 minggu. Ini minggu ketiga kita. Okey, so chapter 5 progression. Kita mula dengan progression dulu. Bahasa Inggeris kita panggil sebagai progression. Bahasa Melayu kita panggil sebagai janjang. Bab ini dulu kalau silibus lama KBSM, dia bawa pada tingkatan 5. Tapi kamu silibus baru KSSM dia turunkan pergi kepada Form 4 pun dah belajar. Maksudnya bab ini sepatutnya kalau pelajar-pelajar Form 5 yang bersama dengan cikgu pada hari ini, semua pun dah belajar dah. Ada ke pelajar KBSM bersama dengan cikgu? Kalau ada pelajar KBSM, jangan risau, tak rugi. Benda apa yang diajar ini sama macam silibus kamu juga. Dia tak lari. Ya. Okey, so guys, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, sebelum cikgu pergi kepada soalan pertama guys, jom kita tengok dekat whiteboard sekejap. Cikgu nak buat sedikit revision boleh? Kita nak buat revision sedikit. Sebenarnya dalam bab ini, apa benda yang penting yang kita perlu tahu? Yang penting apa yang kita perlu tahu dulu? Cikgu bagi skrip brief introduction. Cikgu bagi brief introduction sikit. Okey. Baik, dalam progression dalam progression. Okey, progression. Bahasa Inggeris progression lah. Ataupun bahasa Melayu kita panggil sebagai apa? Janjang guys, janjang. Janjang ini sebenarnya masa tingkatan 1, 2, 3 dulu, masa PT3 lah menengah rendah dulu, kamu sebenarnya dah belajar ni. Dia ada sebut dengan satu bab yang kita panggil sebagai jujukan. Masih ingat tak jujukan? Ataupun sequence of number. Alright? Tetapi di dalam tingkatan 4, kita advancekan sedikit. Kita akan ceritakan tentang janjang ini secara lebih besar skop pembelajaran ya. Yang mana dia, cikgu boleh katakan dalam janjang ini, kita katakan a part of, boleh katakan 80% lah janjang ini kita dah belajar berkaitan dengan formula-formula terlibat. Of course lah, bila you belajar di peringkat lebih tinggi nanti, ada lagi janjang-janjang yang mungkin pelik-pelik sedikit dan sebagainya. Tapi tak apa, kita fokus pada KSSM. Baik. Dalam janjang progression, kita terbahagi kepada 2 subchapter yang besar. Okey subchapter yang besar. Apakah subchapter yang pertama? Subchapter yang pertama kita panggil sebagai apa? Kita panggil sebagai janjang arithmetic. Cikgu tulis bahasa Inggeris dulu, arithmetic. Okey, pronunciation dia sama. Kalau bahasa Melayu arithmetic, A-R-I-T, arithmetic. Okey, so ejaan bahasa Melayu, bahasa Inggeris sahaja berbeza. Alright. So, kita ada 2. Yang pertama adalah arithmetic. Yang kedua apa guys? Yang kedua, terima kasih dah respon dengan cikgu. Yang kita panggil sebagai janjang geometrik. Bahasa Inggeris geometrik, bahasa Melayu pun geometrik juga. Okay, so cuma ejaan sahaja. Geometrik. Geometrik. Baik. Bila sebut tentang janjang geometrik dengan janjang arithmetik. Right? So, apa beza dia cikgu? Okey, cikgu selalu sebut dengan pelajar-pelajar cikgu. Siapa yang ada follow daripada cikgu punya YouTube Mathness M-A-T-H-N-E-S-S. 2 chapter ini chapter yang cikgu terangkan secara lengkap daripada basic to advance. Alright? So, dalam kes ini guys, kita ada arithmetic dengan geometrik. Baik. Yang pertama cikgu kata dengan pelajar-pelajar cikgu selalu sebut tentang jantung dengan hati kita. Ini jantung dengan hati kita. Sebab kita nak suka dengan bab progression. Nak suka dengan bab janjang ini. Kita nak suka dengan bab ini, kita mesti ada jantung dengan hati kita. The best one, arithmetic progression, kalau you ada A dengan D. Apa itu A, apa itu D guys? Apa A, apa D? Tolong. Ya, apakah A kita, apakah D kita? Yang kalau geometrik pula kita perlukan A, bukan D, tetapi kita ada R. A kita punya apa? A adalah first
kita punya first terms, ya, sebutan pertama. Terima kasih, ya. Kita panggil sebagai first term. Cikgu tulis 1ST, first term, sebutan yang pertama. Maka ini pun juga first term kita, Okey, ini first term kita. Okey, apakah D kita? Kita panggil sebagai common difference ataupun beza sepunya. Kalau siapa tulis bahasa Melayu, tolong ikut sebutan cikgu. Common difference bahasa Inggeris, kalau bahasa Melayu panggil sebagai beza sepunya. Difference, ya. Difference. Okey, kalau kita punya R kita panggil sebagai common ratio. Bahasa Melayu apa common ratio ni? Common ratio. Suara tak dengar? Suara cikgu tak dengar, ya? Suara cikgu dengar, ya? Okey, suara dengar. Okey, boleh, ya? Okey, jadi kita panggil sebagai common ratio, nisbah sepunya, ya, nisbah sepunya. Okey, kita tukar balik semula kepada kita punya ni. Okey, cikgu nak senaraikan, sebelum kita nak bincang dengan soalan-soalan kita, cikgu nak senaraikan kita punya list of formula dulu, guys, ya, list of formula. Boleh, ya? Kita nak senaraikan list of formula. Okey, apakah formula yang pertama dalam Tn? Tn adalah A tambah N tolak 1D. Boleh, ya? Ini formula yang pertama. Formula yang kedua adalah Sn. Sn adalah N over 2. Ya. Tak dengar. Okay. N over 2 in bracket 2A plus N minus 1D. Okay, ini adalah formula yang kedua. Dan satu lagi formula, sebenarnya kita ada satu formula khas Sn sama dengan N over 2A plus L. L adalah last term. Okey. Tulisan kurang jelas, cikgu. Tak nampak. Okey, sekejap. Cikgu cuba settingkan sekejap. Sekejap, ya. Okey, sekarang nampak tak? Okey, sekarang okey, jelas sedikit. Alright. Okey, sekarang jelas sedikit tak tulisan cikgu? Cikgu zoom sikitlah bagi dekat. Okey, dah makin jelas, ya. Dia orang nak besar-besar. Tak payahlah, kita fokus kepada sini sajalah kan. Okey, baik. Jadi kita ada lagi satu formula. Okey, ya, okey. Lagi satu formula ini biasanya cikgu tak nak tunjuk kepada pelajar sebab ini dia tak akan bagi dalam exam, ya. Okey, dia akan bagi apa? Boleh nampak kat bawah ni, ya. So, adalah satu lagi adalah Sn adalah Sn tolak 1. Okey, apakah kegunaan formula ini? Ada satu contoh nanti cikgu akan tunjukkan di dalam skrin kita nanti. Boleh, ya? Okey, seterusnya guys, seterusnya. Geometric progression. Okey, geometric progression formula kita Tn is equal to A R to the power of n minus 1. Kalau Sn pula, okey, so kita ada dua formula. Yang pertama adalah A R power of n minus 1 over R minus 1. Ataupun juga kita ada formula yang kedua A 1 minus R to the power of n over 1 minus R. Alamak cikgu, apa benda cikgu tengah tulis tu formula tu? Siapa yang tak pernah tengok formula ni, berhati-hati. Better untuk kamu buka untuk kita revise balik semula, ya. So ini adalah S infinity. Tak apa, pembuka kita punya jalan hari ni lah untuk kita cover balik semula. Siapa yang kosong jangan risau, tak terlalu lambat lagi. Sedangkan pelajar-pelajar yang nak ambil SPM pada bulan Februari pun kita kata tak lambat lagi. Kamu pun mesti okey juga, ya. Okey, inilah formula yang mana terlibat yang keseluruhannya dan formula ini juga boleh dipakai untuk sebelah sini juga, alright? So baik. Bagaimanakah aritmetik dengan geometrik? Ya, beza dia mudah je guys, ya. Cikgu tunjukkan sikitlah sikit. Okey, tengok baik-baik, ya. Cikgu tunjukkan sikit je. Baik. Kalau aritmetik, tengok baik-baik, ya. Tengok baik-baik. Cikgu letakkan 2. Lepas tu cikgu letak apa? Cikgu letakkan 6, 10. Okey, apakah sequence yang cikgu buat ni? Ya, daripada 2, 4, 2, 6, 10. 10 lagi apa lagi? Seterusnya kalau cikgu nak teruskan, kita boleh pergi pada 14. Lagi apa lagi? Ya, 18 dan seterusnya. Sampai mana? Sampailah tak terhinggalah, ya, sampai ke infinity. Jadi ini kita panggil janjang aritmetik ataupun janjang geometrik. Ini adalah janjang aritmetik. Kenapa aritmetik? Sebab setiap sequence kita ni ditambah 4. Perasan tak? Ditambah 4. Ya, ditambah lagi dengan 4. Ya, ditambah dengan 4. Ini macam konsep kamu menabung lah. Konsep kamu menabung. Kamu ada satu tabung, kamu tengah target. Okey, hari ini bermula daripada 5 hari bulan 2.
Aku masukkan RM2 dalam tabung. Okey, setiap hari dia tambah RM4. Tambah RM4. Tambah RM4. Nampak? Hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga, hari 4, 5 dan seterusnya. Contohnya kalau kamu tak pecah tabung kamu tau. Kamu tak pecah tabung kamu. Jika kamu nak kira contohnya hari ni 5 hari bulan 2. Cukup pada kita punya 3 hari bulan 5 misal kata. Kamu kira berapakah bilangan hari, kamu kata alamak berapa duit total aku dalam tabung ni ya. Takkan kita nak pecah sekali pecah habis terus kan. Kita nak kena pergi bank. So mungkin kamu kena buat calculation sikit berdasarkan arithmetic untuk kita tentukan berapakah jumlah hasil tabungan yang kita ada ketika itu. Okey, so perdebatan di antara nak pakai TN dengan SN nanti cikgu akan tunjukkanlah. Yang ini sebenarnya you kena pakai TN lah kalau nak tahu hari yang ke-100, hari yang ke-200 dan sebagainya. Baik, bagaimana pula dengan geometrik guys? Geometrik adalah apa? Geometrik adalah contoh ya. Kalau cikgu ada, tak apa cikgu mulakan dengan 2 juga. Lepas tu 6. Nak menjadikan dia geometrik, apakah kita terms yang seterusnya, sebutan yang seterusnya? Nak menjadikan dia geometrik. Tadi aritmetik ya, 2, 6, 10, 14, 18. Tambah 4, tambah 4, tambah 4. Tapi kalau 2, 6, seterusnya apa? Terima kasih. Ya, terima kasih. Cikgu nampak kamu cukup bersedia dekat situ. Betul, 18, 54, kemudian berapa? 162. Ya. Kemudian berapa lagi? Kamu boleh continue lagi. Apa yang kita buat ni guys? Kita bukan tambah 4 lagi. Tetapi setiap sequence ni kita akan darabkan dengan 3. Ya, darabkan dengan 3, darabkan dengan 3 dan seterusnya. Ya, jadi cikgu dah bongkarkan kepada kamu. Siapa yang masih kosong, kamu dapat idea dah. Jadi apakah perbezaan aritmetik dengan geometrik, guys? Ya, aritmetik ini yang di atas ni kita panggil sebagai JA lah, janjang aritmetik ataupun bahasa Inggeris kita panggil sebagai AP, arithmetic progression. Yang bawah kita panggil sebagai JG. Ya, boleh cikgu pakai short form ya. Yang ni standard short form lah, semua orang akan pakai. Kenapa A pula? GP ya, GP, AG pula dia. GP, terlalu banyak ingat tengok berita-berita berkaitan dengan kes-kes peguam negara dan sebagainya. Jadi pun AG jugalah. AG itulah kita punya peguam negara kan. Short form AG ya. Okay, so JG kan, GP, right? So geometric progression kita perlu darab. Sebab itu kalau kita perhatikan, arithmetic progression ya, setiap satu sequence tu ditambah. Tetapi kalau geometrik kita akan darab. Ya, tapi persoalan dia, adakah sentiasa tambah? Ya, dia akan sentiasa tambah baik dalam nilai positif ataupun boleh tambah dengan negative value. Nilai dia makin lama makin berkurang. Kita tak kata tolak ya, kita panggil sebagai tambah juga tapi dengan negative value lah. Dan kata mudah tolak lah kan. 2 tolak dengan 4, tolak 4, tolak 4 pun jadikan sequence arithmetic juga. Yang ini pun sama juga, kalau darab dengan 3, kita boleh bahagi 3. 2 per 3, 2 per 9, 2 per 27, 2 per 51 ya, dan sebagainya. Kita bahagi 3, ataupun kita kata darab dengan 1 per 3. Ya, maksudnya atas ni kombinasi tambah tolak, bawah ni darab dengan bahagi. Simple. Alright? Baik. Apa beza dengan formula-formula ini? Nanti insya-Allah kita akan cuba terangkan melalui soalan-soalan kita. Cuma cikgu nak tarik perhatian kamu last lah sebelum cikgu nak pergi pada soalan. Kenapa kita panggil sebagai common difference? Kenapa kita panggil sebagai common difference ataupun kita panggil sebagai beza sepunya? Sebab aritmetik kita nak tengok beza dia. Berapakah beza? Saya tunjuk sini ya. Untuk D berapakah beza T2 dengan T1 kita tolak? Perbezaan dia sama, betul user ya. Maksudnya 2 dengan 6, berapa beza dia? Positif 4 kan? Macam ni kita nak tahu, kita ambil sebagai ini T1 kita panggil sebagai T1 ya. T1, T2, T3, T4, T5 dan seterusnya. Inilah terms yang pertama, terms yang kedua, terms yang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Baik, kalau nak tahu aritmetik, kamu cuba tolak dia. T2 tolak dengan T1. 6 tolak 2 berapa? 4. Cantik. 10 tolak 6 berapa? 4. Cantik. 14 tolak 10 berapa? Cantik. 4 juga. 18 tolak 4. Cantik. Ya, dapat 4 juga. Maksudnya, beza sepunya dia. Common difference dia is a constant. Is always constant. Is always same. Ya, I mean ada the common difference on each kita punya 2 consecutive terms is always constant. As a constant. Plus 4, plus 4, plus 4 dan sebagainya. Kalau janjang geometri kita tak panggil common difference tetapi kita panggil sebagai common ratio. Kenapa panggil common ratio? Sebab kita akan pakai formula R is equal to what?
T2 over dengan T1. Kita nak tengok berapakah nisbah di antara T2 ini dengan T3 ini. Kita tak kata darab 3 tau. Kita kata 6 bahagikan dengan 2, kita akan dapat R dia. Common ratio dia is equal to 3. Ya, nak sebut tentang darab dengan 3 tu standard je cara manual, tetapi kita sebut tentang common ratio. Okey, now guys, cikgu tunjukkan ini secara surface sahaja. Secara teknikal berkaitan dengan soalan-soalan formula, nanti cikgu akan pergi pada soalan. Okey, setakat tu sekejap ya, ada soalan daripada kawan. Kalau JG boleh jadi common ratio-nya kuasa 2 dengan kuasa 3 tak cikgu? Ke darab atau bahagi je? Raudah ya. Dia kata boleh jadi kuasa 2. Maksudnya apa? Maksudnya 3 kuasa 2 ke? 3 kuasa 2 dah jadi 999. Dia jadi kata kamu punya janjang geometri lah. Sama juga dia akan jadi darab 9, darab 9, darab 9 lah. Ataupun nak jadi macam mana tu? Cikgu cuba nak fahamkan dengan kita punya raudah punya soalan. Kuasa 2 dengan kuasa 3. Kalau kuasa 2 dengan kuasa 3 ni maksudnya dia dah jadi apa? Dia dah jadi 3 kuasa 2, 3 kuasa 3 ke? Tapi dia mesti ada satu constant yang sama lah untuk kita darabkan. Common ratio yang sama lah untuk kita jadikan janjang geometri. Alright? So guys, setakat itu guys, ada apa-apa persoalan? Faham tak? Jelas tak? Clear tak apa yang cikgu nak terangkan? Cikgu nak pergi pada soalan. Boleh komen sedikit? Faham ya? Alhamdulillah. Ya. Budak-budak, pelajar-pelajar KSSM tak pernah mengecewakan cikgu guys. Tahniah guys. Bagi satu tepukan untuk diri masing-masing guys. Alright? So walaupun cikgu tak nampak ya, tetapi cikgu yakin cikgu dapat merasakan tepukan tangan kamu itu. Jom kita tepuk tangan sama-sama. Tahniah, terima kasih semua sekali. Clap, 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 clap. Oh. Tak dengar ya. Desktop audio tu dah betul dah. Sekali lagi. Tim, sekali lagi tim. Dia orang tak dengar clap dia orang tu. Pak. Gitu cara. Kan dah dengar dah. Semangatlah sikit. Sekurang-kurangnya cikgu dapat merasai getaran kamu punya tepukan bergema satu Malaysia bersama dengan kita petang ni. Alright. So jangan marah guys ya. Kita cuit-cuit sikit pada petang ni. Jom kita lihat kepada sini guys ya. Okey, dalam kita punya skrin kita ini, yang cikgu tunjukkan skrin cikgu dekat sini, skrin kita. Right? Kita yang penting sekali kita nak tentukan guys, adakah dia arithmetic ataupun dia geometric. Okay, ini the first things ya. Okay, in order you want to answer the question of the progression. Okay, so the most important things is you need to identify whether it is a progression, arithmetic progression, or it is a geometric progression. Alright, so perkara yang paling penting, paling asas, the basic things you want to start your working to solve the question about related to the progression adalah kita nak kena identify dahulu. Soalan macam ni okey guys. Kertas 1 biasanya yang kita nampak soalan tu dia akan bagi tu. Kertas 2 problem solving tu biasa kamu kena identify dahulu dia arithmetic ataupun geometri. Tak apa, kita lihat soalan-soalan ni dulu supaya membakar semangat kita nak fahamkan bab ini habis-habisan ya. Baik, given that P, 3P minus 1 and 4P are 3 consecutive terms of an arithmetic progression guys. Dia sebut dengan jelas, it is arithmetic progression, 3 sebutan berturutan bagi suatu janjang arithmetic. Guys, dengan jelas dia kata janjang arithmetic, jadi kalau kita tengok dekat whiteboard, formula kita tak lari daripada formula yang kita nak main dengan arithmetic progression ni. Okay, kita setkan dah dalam diri kita bahawa okey, nak jawab soalan ni aku mesti bermain dengan arithmetic progression. Sebut sama-sama. Cikgu tak dengar. Arithmetic progression ataupun janjang arithmetic. Formula melibatkan ni. Tak ada dah S infinity, tak ada yang AR ni semua tak ada dan sebagainya. Ya, okey, jom tengok skrin balik semula. Baik, kamu perhatikan baik-baik guys. Soalan ini kalau kamu perasan kalau cikgu tulis balik P diikuti oleh 3P tolak 1 dan kita punya 4P. Kalau cikgu nak label guys, this is your first term T1. This is your second term T2. This is your third term T3. Boleh guys? Boleh Setakat tu boleh ya. T1, T2 and T3. Ada T4 tak? Ada lah. Of course mesti ada. Okey. Kalau you dapat soalan bentuk macam ni, dengar baik-baik ya. Yang ada unknown ni. Tak kisahlah kalau tiba-tiba kat sini dia bagi nombor katakanlah 10 misal kata pun. Still dia ada unknown kat situ kan? Okey, still dia ada unknown. Okey. Kamu ingat kita akan bandingkan kita punya D ataupun kita bandingkan R. Okey, dengar baik. Kita akan gunakan konsep banding. We want to compare. Compare between what? Kita nak bandingkan kita punya D ataupun R.
Tetapi soalan ini adakah dia aritmetik ataupun dia geometrik? Dia adalah aritmetik. Kalau aritmetik, kita nak banding apa? Kita nak bandingkan beza sepunya kita. Maka kita akan bandingkan beza sepunya kita. Boleh ya? Kita nak bandingkan beza sepunya. Cikgu, apa maksud banding beza sepunya? Masih ingat lagi bagaimana kita nak mencari beza sepunya? Beza sepunya adalah kita punya apa tadi cikgu dah terangkan? Adalah perbezaan di antara T2 dengan T1. Ataupun kita boleh buat apa? Okey, T3 dengan T2. Kita boleh buat apa? T4 dengan T3. Cikgu, saya nak ambil T29 tolak T28. Boleh selagi perbezaan two consecutive terms. Two consecutive term, dua sebutan yang mana apa? Dua sebutan yang berturutan. Cikgu, boleh tak saya nak jadikan kita punya T5 tolak dengan T3? Soalan cikgu, boleh tak kita nak jadikan T5 tolak dengan T3 untuk cari beza sepunya, guys? Ini cepu emas lah, tak mengenai dengan soalan ni. Okey. Boleh tak kita nak gunakan T5 tolak T3? Sebenarnya boleh. Boleh. Tapi yang kita dapat tu bukan D lah. Kita dapat apa? Kalau contoh kan? Contoh cikgu nak ambil T3 tolak dengan T1. Contoh kan? Boleh. Tapi kita cari, nampak? Ini 1D. Ini 2D. Kan? Maksudnya kalau kamu ambil T3, you tolak dengan T1, you dapat juga D. Tapi you bukan dapat hanya D. You dapat apa? You akan dapat 2D. Yang mana end up nanti you akan bahagi jugalah sama rata. You akan dapat kita punya beza sepunya juga. Yang ni idea alternatif lah. Mungkin you boleh pakai untuk soalan-soalan tertentu. Ya. Tetapi untuk soalan ini kita katakan untuk single D. Single D. D yang tunggal. Kita akan hanya pakai dua sebutan yang berturutan. Nampak? Berturutan 43, 29, 28 dan sebagainya. Jadi kita akan pakai guna idea tersebut. Ya. Kita akan gunakan, tengok cikgu akan compare D kita masa dengan D kita kan. Sajalah cikgu nak membezakan D1 dengan D2 lah. D1 merujuk kepada apa? T2 tolak dengan T1 mesti sama dengan T3 tolak dengan T2. Boleh dapat setakat tu? Boleh ya? Okey. T2 apa? T2 kita 3P tolak 1. Ya. Tolakkan dengan P. Alright. So T3 apa? T3 cikgu dah label adalah 4P tolak dengan 3P tolak dengan 1. Guys, kalau you buat macam ni guys, okey, nampak macam betul kan? Tetapi ada sedikit kesalahan minor, cikgu minor mistake yang akan contribute kepada jawapan yang salah terus. Apakah kesalahan cikgu kalau cikgu buat macam ni guys? Ya, Ain Hanani, terima kasih Ain Hanani. Bukan kata di sini saja dia respon di Telegram channel pun dia antara orang yang selalu komen ya, betul ya? Bagus tu ya. Yang lain-lain pun sama juga. Terima kasih. Ya, bracket perlu ada guys. Kenapa perlu ada bracket? Kena ada kurungan sebab ini adalah keseluruhan yang kita nak tolak. Kalau tolak, you wajib ada bracket. Ini basic dalam PT3 kita. Okay? Expand lah guys. Jom, 3P tolak P. Kita punya 2P tolak 1. 4P tolak 3P dapat P. So, negatif, darab dengan negatif dapat plus 1. So, P pindah sebelah kiri. 2P tolak P dapat P. So, 1 plus 1 is to 2. Tada! You dapat dah soalan dia dapat cari nilai P. Okay guys, setakat tu faham ke tak faham? Boleh faham tak? Jadi, soalan tambahan cikgu guys. Soalan tambahan cikgu. Adakah beza sepunya kita P sama dengan 2? Adakah kita punya P kita sama dengan 2? Tak. P kita bukan 2 guys. P kita bukan 2. Jadi, kalau P kita bukan 2, jadi P ini merujuk kepada apa? P ini hanya merujuk kepada nilai yang berada pada sini, nampak? Yang mana nak gantikan ke dalam P kita tu. Betul, dia juga merujuk kepada A. Kebetulan sebab A tu memang P sahaja. Kalau cikgu gantikan 2 ke dalam T1, sequence kita akan dapat berapa guys? Kita akan dapat 2. Okey, gantikan P untuk T2 ya. 2 darab dengan 3, 6 tolak 1, 5. Lepas tu mesti 8 lah. Nampak? 4 darab 2 sama dengan 8. Nampak? Ini baru kita punya 3 sebutan pertama. 2, 5 dengan 8. Apakah A kita? A kita sama dengan 2. Berapakah D kita? Sekarang D kita bukan 2 guys. Ya, terima kasih Lily. D kita sama dengan 3. Macam mana tahu 3? Kita ambil T2 tolak dengan T1. Ataupun kita juga boleh ambil T3 tolak dengan T2. Okey, you belajar sesuatu. Ada siapa yang dapat belajar sesuatu? Boleh komen sedikit. Saya belajar sesuatu. Bagi cikgu tengok sikit. Siapa dapat belajar sesuatu dekat sini? Saya dapat belajar sesuatu. Cikgu biasanya soalan ni berapa markah? Okey, sebut tentang pemarkahan ni boleh pergi dalam soalan ni lebih kurang plus minus dalam 3 markah boleh pergi. Ya, 2 ataupun 3 markah lah plus minus ya.
Ini bergantung kepada penggubal soalan lah. Ini kalau cerita tentang pemarkahan ni guys, dia ada penggubal soalan. Orang yang buat soalan ni dengan orang yang buat tanda markah ni berbeza, ya. Yang itu kita kena panggil kepakaran lah, orang lain pula, ya. Okey, boleh ya? Saya dapat sesuatu, alhamdulillah. Okey, jom kita teruskan guys. Baik. Soalan ni okey. Kalau yang ni yang cikgu sebut tadi, kalau kamu masih ingat lagi, cikgu ada sebut satu perkataan tadi, jantung dengan hati. Ini jantung dengan hati kita. Kita punya key factor kita. Nak menang soalan ini, kamu mesti ada A dengan D. Kalau ada A dengan D, kamu boleh jawab apa sahaja soalan. Ya, nak. Apa sahaja soalan sekejap-sekejap. Tu lambung pula cikgu main pen. Semangat sangat ni. Itu kelas cikgu bulan November ya. Terlalu semangat sampai baju kemeja cikgu terkoyak. Kalau you dalam Telegram channel, you cari scroll dekat atas sekali tu. Ada satu gambar cikgu tunjukkan, punya semangat cikgu ajar pelajar-pelajar sampai baju kemeja cikgu ni koyak. Koyak betul tim. Tim tak percaya tim. Cari dalam Telegram channel. Paling atas sekali. Di bulan November ke bulan Disember tu. Cikgu tunjuk tu sampai baju terkoyak tu. Sebab semangat sangat. Hari ni pen pula jatuh. Harap-harap tak rosak. Okey. Okey, boleh ya? Okey, betul ya. Nak pin message tu, alamak, segan pula. Kamu carilah, kamu scroll lah paling atas sekali. Tak jauh pun, scroll je paling atas. November ke Disember. Okey, jom kita teruskan guys. Kita teruskan. Baik, soalan nombor 2 guys. Soalan nombor 2. Ini tengok baik-baik. P2 awak gantikan nilai P kat T1, T2, T3. Okey, Natasha ya. Mungkin ada soalan dekat situ ya. Jadi final answer kita adalah P2 ni je. Sebab kita tak perlukan benda ni ya. Sebab soalan nak cari P sahaja ya. Jadi kita berhenti sampai sini sajalah. Soalan ni biasanya 2 ataupun 3 markah saja. Alright, P is equal to 2. This is your final answer. Yang ini tak ada apa. Yang ini hanya cuma cikgu nak terangkan lebih lanjut je. Tak ada benda pun ya. Okey, kita pergi pada soalan nombor 2 guys. Okey, kita nak masuk linear law lagi ni. Baru soalan nombor 2 ni. Okey, tengok baik-baik. Perkataan dia adalah hasil tambah N sebutan pertama. Guys, ada perkataan hasil tambah. Kalau ada sebut perkataan hasil tambah, adakah dia TN ataupun dia SN? Ini persoalan yang kamu kena jawab. Ya Wawa, terima kasih Wawa. Hasil tambah N sebutan pertama mewakili SN. Jadi cikgu, apa beza SN dengan TN? TN ni, TN adalah sebutan ke N. Contoh, kalau cikgu ada 2, 5, 8 dan seterusnya lah kan. 8 ini kita panggil sebagai apa? Kalau 8 saja, 8 adalah sebutan ketiga. Nampak? Kalau 8 itu merujuk kepada sebutan ketiga. Sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga. Faham ya? Tapi kalau cikgu kata S3 bukan 8. S3 adalah hasil tambah 3 sebutan bertambah pula. 3 sebutan pertama. 2 tambah 5 berapa? 7. 7 tambah 8 berapa? Sama dengan 15. Okey, boleh ya? Jadi untuk soalan ini, dengan baik-baik guys. Adakah kamu boleh cari A? Kalau cikgu tanya, adakah nak cari A? Boleh cari A tak? Arithmetic progression masih arithmetic ya? Okey, dia minta sebutan kelima. Jadi soalan nak cari sebutan kelima. Okey, cikgu letakkan sebagai T5. Okey, boleh cikgu cari A tak? Boleh guys. Boleh. Macam mana kita nak cari A berdasarkan SN? Alah cikgu, cikgu kata kita punya A kita T1. Dengar baik-baik ya. A, T1 dengan S1 adalah benda yang sama guys. Contoh, kalau kita ada 2, 5 dengan 8. Inilah A kita. Ini juga T1 kita. Dan dia juga merujuk kepada hasil tambah satu sebutan pertama saja. Tak ada tambah apa-apa. Maka cikgu bagi tahu dengan kamu. Tolong catat dekat mana-mana nota kamu sekarang. A kita T1 dengan S1 adalah benda yang sama. Ya. Kalau daripada soalan ini nak cari A boleh guys. Ganti je S dia 1. Jadi 5/2 darab 1 kuasa 2. Tolak dengan 9 darab 1. Kamu dapat A dah. Tapi soalan dia tak nak A kita. Dia nak kita punya sebutan kelima. Okey, dengar baik-baik. Guys, cikgu nak cerita. Okey, Syarah Alisha dah bagi dah solution kat situ. Jom, cikgu ceritakan kamu satu benda. Baik. Kalau ada T1. Okey, T1 apa? Nombor yang sebutan pertama kan? Kemudian kita ada T2, kemudian ada T3 dengan T4 dengan T5. Baik, dengar baik-baik guys. Dengar baik-baik. Soalan bukan nak cari S5 kawan. Dia bukan nak cari S5. Kenapa? Sebab dia bukan nak hasil tambah 5 sebutan pertama. Dia nak hanya sebutan kelima sahaja. Dengar baik-baik. Ada beza tu guys. Dia nak sebutan kelima sahaja. Sebutan kelima merujuk kepada T5. Kalau dia kata hitung hasil tambah 5 sebutan pertama, baru kita pakai S5. Siapa faham? Tolong komen. Fahamkan apa beza T5 dengan S5?
Faham ya? Alhamdulillah. Jadi soalan sekarang ni nak fokus pada T5, tapi cikgu soalan bukan bagi TN cikgu, dia bagi SN. Ini yang cikgu tunjukkan. Ada syarah tadi dah bantu kita dah. Okey, apa yang kita buat? Okey, dengar penjelasan cikgu dulu ya. Apa beza sekarang ini, apa beza T5 dengan S5? T5 itu adalah hanya sebutan kelima. Cikgu, dia ada SN cikgu, dia bukannya TN. Okey, tak apa. Kita cari S5 dulu. Cikgu, kalau saya cari S5, saya dapat apa? Hasil tambah 5 sebutan pertama. Mana dia? Ini dia guys. Kita akan dapat semua hasil tambah 5 sebutan pertama. Setuju? Okey, cikgu harap kamu setuju dengan cikgu. Cikgu cari S5 ni dulu. Dapat hasil tambah semua 5 sebutan pertama tu. T1, T2, T3, T4, T5. Tapi sebenarnya kita bukan nak cari semua tu guys. Kita hanya nak cari T5 ni saja. Maka yang mana kita tak mau? Cikgu, saya tak mau yang depan ni semua cikgu. Saya tak mau ni. Saya tak nak depan ni semua ni. Orang Kedah seronok lah dengar ni. Tak mau ni. Okey. Kita tak nak T1, tak nak T2, tak nak T3, T4. Jadi guys, kita nak buang benda ni lah guys. Yang cikgu warnakan dengan warna biru ini merujuk kepada apa tu guys? Kalau kamu faham. Dia adalah merujuk kepada nilai S4 Lily. Terima kasih. Dia adalah S4. Maka guys, kalau kita nak cari T5 dalam soalan ini, kita boleh menggunakan hasil tambah semua 5 sebutan pertama, kita kena buang dengan hasil tambah 4 sebutan pertama. Cantik. Faham tak konsep dia? Fahamkan betul-betul. Dan kalau kita tengok dekat whiteboard sekejap guys, tengok baik-baik ya. Tengok dekat whiteboard cikgu, sebab tu cikgu bagi lagi satu extra formula kat bawah. Iaitu TN kita sama dengan SN tolak 1. Jadi kenapa cikgu perkenalkan kamu dengan benda itu, walaupun tak diberi dalam exam formula ni, cikgu nak tunjukkan kalau nak cari T5, kita boleh gunakan S5 tolak dengan S4. Nampak? Jadi kalau cikgu tengok balik semula dekat laptop cikgu, sorry lah team, kena aktif sikit team, tukar-tukar sikit, marah team cikgu kan. Sekejap nak whiteboard, sekejap nak digital ink. Ini kelas kan, kelas online. Inilah kelebihan P-Team Studio. Kita ada whiteboard, kita ada digital board. Bagi orang seronok, orang belajar tu rasa macam cikgu betul-betul depan muka dia orang tu. Screen pun jelas. Kita nak benda ni, kita nak jaga kualiti P-Team Studio ni, ya. Okey, jadi dalam kes ini guys, jadi sebab tu cikgu kata, kalau cikgu tanya soalan contoh cikgu nak cari T10, siapa tahu menggunakan berdasarkan apa yang cikgu tunjukkan. Syafiq Aiman, terima kasih, seronok dia kita belajar. Saya ingat Syafiq Aiman daripada kelas pertama dia ni. Dia ada ni. Okey, kalau cikgu nak cari T10, apakah formula yang kita boleh gunakan untuk cari T10 guys? Kita akan cari semua hasil tambah 10 sebutan pertama. Hani Kalilah, terima kasih. Kita akan tolak dengan 9 sebutan pertama. Cantik ya? Cikgu, saya nak cari T99. Boleh juga guys, jangan takut. Kita akan cari apa? S99 tolak dengan S98. Fahamkan betul-betul guys. Cikgu tak nak you hafal, cikgu nak you faham bagaimana cikgu build up the formula tadi. Kalau kamu faham dalam AdMath, kita akan rasa seronok. Kita tak nak hafal semata-mata, kita fahamkan dia. Okay now, sekarang ini kita dah boleh jawab dah guys. Jadi kalau kita faham konsep tersebut, ya, kalau nak cari T5 sama dengan apa? S5 tolak dengan S4. Nak cari terus dalam formula pun boleh. Atau nak cari berasingan dulu pun boleh. Macam mana S5 kita tengok. Cikgu, saya cari S5 secara berasingan. Boleh, tak ada masalah. S5 sama dengan apa? 5/2 darab, pakai formula ni tau. Okey, sorry ya. 5/2 tolak 9 darab 5. Okey, 5/2 25 darab 5 125. 125/2. Tolong pakai kalkulator, kalau salah tolong betulkan cikgu. Alright, so cikgu tak pakai kalkulator ni. 125 90, kita akan dapat 35/2. Ini adalah kita punya S5. Okey, kita cari juga S4 kita. S4 kita sama dengan apa? S4 gantikan kat formula S4 sekali lagi lah. 5/2 darab dengan 4/2 tolak dengan 9 darabkan dengan 4. 4/2 16 bahagi 2 8, 40. 40 tolak dengan 36, kita akan dapat 4. Maka nak cari T5 guys, kita dah sampai ke kemuncak dah guys. Perhatikan betul-betul. Nak cari T5 tadi kita kata apa? S5 tolak S4 guys. S5 sama dengan apa? Ini S5 kita. Kita ambil 35 perkan dengan 2, kita tolakkan dengan 4. So 35 per dengan 2 tolak dengan 4, 4/1 8. Kamu akan dapat 27/2. Maka inilah jawapan akhir bagi sebutan kelima kita. Cantik. Terima kasih Syarah Alisha, terima kasih Lily bantu cikgu. Ya betul. Kamu dah mengesahkan jawapan cikgu betul. 27/2 without using calculator, but you are using your calculator mungkin.
So kita mengesahkan 27/2. Nak semak boleh guys. Kau boleh semak jawapan kamu. Ya. Baik. Jadi guys, inilah konsep kita guys. Dengar baik-baik. Konsep ini boleh diguna pakai untuk ya, yang macam ni ya. Bukan hanya aritmetik, geometrik pun boleh. Tapi persoalan dia, bila kita akan pakai, ini yang kita perlu jawab. Bila kita akan pakai? Bila dia bagi formula Sn itu sendiri guys. Bila dia bagi Sn. Okey. Kalau cikgu nak cari dia punya formula. Sebenarnya formula ni dapat daripada mana? Cikgu terangkanlah ya, alang-alang menyelut perkasan biar sampai ke hujung pangkal guys. Linear law tak masuk lagi. Tim minta maaf tim eh. Hari ni kita betul-betul pergi pada basic bagi dia orang faham lah. Jadi tak apalah kita bincang 2-3 soalan betul-betul dia orang mantap. Ya, kita tak nak laju sangat nanti kan. Bila laju sangat nanti apa habuk pun dia orang tak belajar. Alah, so kita nak pergi pada konsep. Boleh guys, cikgu pergi bincang secara teknikal macam ni. Adakah terlalu perlahan? Kamu nak cikgu lajukan sedikit ke? Ataupun kamu nak cikgu lagi perlahan? Boleh komen sikit tak? Speed cikgu okey ya? Okey je kan? Boleh, alhamdulillah. Okey, best ya. Okey, lagi perlahan. Nak lagi perlahan pun ada. Okey. Alright, so speed okey lah ya. So majority speed okey. So cikgu akan maintain speed macam ni lah guys ya. Okey, guys. Tengok kan formula tadi. Kalau kamu perasan, formula ini sebenarnya datang daripada formula apa guys? Formula ini sebenarnya telah dihasilkan yang dia masukkan A dengan D ke dalam formula biasa guys. Layan ya. Okey, contoh-contoh. Katakanlah cikgu ada formula Sn sama dengan n per 2, 2A tambah n tolak 1D. Dan kalau kamu perasan, formula ini dia telah hilangkan A dengan D. Contohnya apa? Cikgu tak cari A dengan D yang bawah lah. Cikgu saja create. Katakanlah A kita 2, D kita katakanlah 4. Contoh je tau. Contoh je. So kita masukkan Sn biarkan n per 2. 2A 2 darab 2 tambah n tolak 1. D kita adalah 4. So kemudian kamu kembangkan lah. Cantikkan lah. N per 2. 4 tambah 4n tolak 4. So kamu akan dapat apa? N per 2. 4 tolak 4 kosong. So 4n. So kamu akan dapat potong-potong. Kamu akan dapat formula kita sama dengan 2n kuasa 2. Ini formula Sn kita. Nampak? Cikgu create sendiri formula Sn kita. Seakan-akan formula tadi lah. Tapi cikgu tak cari A dengan D dia kan. Cikgu gunakan A dengan D yang lain. Tetapi cikgu dapat satu formula Sn. Rupa-rupanya guys. Rupa-rupanya formula Sn ini ada A dengan D dia. Cuma dia hidden kan. Soalan boleh suruh cari A dengan D dia. Ada cara bagaimana kita nak cari A dengan D kita. Okay, so guys. Jom kita move kepada soalan yang seterusnya guys. Cikgu pilih satu soalan geometrik mungkin. Yang ni bermain dengan kita punya arithmetic. Nampak macam simultaneous equation. Okey, tak apa sekejap. Cikgu cari salah satu soalan je sebab kita nak pergi pada linear law nanti. Okey, sekejap. Cikgu skip tau guys. Nanti soalan-soalan tu kamu boleh cuba. Nampak ni soalan ni sama juga. Okey, jika hasil tambah n sebutan pertama adalah kita punya diberi ialah yang ni. Nampak? Tapi kali ini dia bukan nak suruh cari kita punya T5. Dia bukan suruh cari T8 guys. Okey. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik guys. Sn ini adalah formula yang telah masukkan A dengan D. Tapi sekarang ini dia suruh cari D kamu. Guys. Dia suruh cari apa? Beza sepunya. Beza sepunya ni dalam apa? Janjang aritmetik ataupun arithmetic progression. Dengar baik-baik. Dia adalah arithmetic progression. Alright. Okay guys. Dengar baik-baik guys. Dengar baik-baik. Bila sebut tentang arithmetic progression. Okay. So maksudnya dia mesti ada A dengan D dia. Tapi soalan dia nak cari D. Apakah D kita? Guys, balik pada konsep asas kita guys. Tolong bagi tahu dengan cikgu. Bagaimana kita nak cari D yang cikgu dah ajar tadi yang secara normal. Jangan tengok formula tu lagi. D. Biasa D. Macam mana tadi D? D adalah kita punya beza sepunya dua sebutan yang berturutan. Setuju? Okey. Beza sepunya dua sebutan yang berturutan. Macam tu. Setuju? Boleh ya? T2 tolak T1, T3 tolak T2 dan sebagainya. Jadi cikgu ambil konsep ini guys. Dengar baik-baik. Cikgu kata cikgu nak T2 tolak T1 lah. Cikgu saya nak ambil T4 tolak T3. Boleh juga terpulang pada kamu. Isu dia, kita tak ada T1, kita tak ada T2. Kalau ada T1, T2, kita boleh selesaikan. Sebab itu cikgu katakan, kamu kena gunakan formula Sn yang dia bagi ini untuk kita cari apakah T1 kita dan apakah T2 kita. Baik, bagaimana nak cari T1? Siapa masih ingat? Tadi cikgu dah leaking dekat kamu tadi dekat bahagian atas. Yo, T1 nilai A dengan S1 adalah benda yang sama. Betul bawah syarah? Betul ya? Jadi kita carilah S1 gantikan kat dalam. Gantikan 1 kat atas Ganti je 5 darab 1, 1 lah. So negatif 3 darab dengan 5. Negatif 15 ya. Cikgu dapat negatif 15. Betul tak? Ya, betul ya? Dapat negatif 15 tau. Ya. Jadi rupa-rupanya T1 adalah negatif 15. Tak apa ya. Cikgu tulis kat sini lah. Sini sama dengan negatif 15. Okey, sekarang kita cuba fokuskan betul-betul guys. Fokuskan betul-betul. Kita dah ada T1.
Kita nak cari T2. Bagaimana nak cari T2 guys? Kita akan gantikan S2 ke dalam formula itu. So dapat apa? 5 darab 2, 10. 2 tolak dengan 4. So sama dengan 10 darabkan dengan negatif 2, kita akan dapat negatif 20. So ada pelajar dia terus cepat-cepat pergi buat macam ni. So T negatif 20 tolak dengan T1 tolak T1 dia adalah negatif 15. So cepat-cepat dia ambil negatif 20 tambah 15. Dia kata ini adalah beza sepunya. Guys, soalan cikgu. Adakah jawapan cikgu sekarang betul ataupun salah? Adakah soalan cikgu betul ataupun salah? Adakah betul ataupun salah? Alhamdulillah. Kalau majoriti jawab macam ni, maksudnya ada segelintir pelajar, ya, ada segelintir pelajar dah faham betul-betul konsep yang cikgu terangkan tadi berkaitan dengan T2 talak T1. Alhamdulillah. Tahniah untuk diri masing-masing, ya. Kenapa dapat 15? Cikgu salah ke? Kalau ganti 1 kat sini. Gantikan 1 ke dalam ni. 5 darab 1, 5. 1 tolak dengan 4 negatif. Betul kan? Gantikan 1 tolak dengan 4 negatif 3 kan? Dapat negatif 15 lah kan? Oh, ni negatif dengan negatif dapat positif 15 lah. Oh my god. Okay. So guys, jadi yang jawab cikgu punya jawapan ini salah. Okey, cantik. Cikgu nampak kamu punya flow tu dah cantik dah. Maksudnya kamu dah mula faham apa yang cikgu cuba terangkan. Mungkin dia dicampur dengan ilmu kamu. Yang cikgu dapat negatif 15 ni kawan, bukan D kita. Tetapi yang cikgu dapat apa guys? Yang cikgu dapat ni. Yang cikgu dapat ini adalah, kalau perhatikan betul-betul, negatif 20 ini adalah kita punya S2 guys. Cikgu tolakkan dengan T1 ataupun S1. Sebenarnya yang cikgu cari ini adalah apa? Yang cikgu cari bukan D. Cikgu baru cari T2. Masih ingat lagi cikgu kata tadi apa? T2 sama dengan apa? T2 sama dengan S2 tolak S1. T5 sama dengan S5 tolak S4. Rupa-rupanya yang cikgu cari tadi itu bukan beza sepunya. Yang cikgu cari adalah T2. Sekarang baru kita ada T2. Baru kita ada A kita ataupun T1. Baru kita akan carikan final D kita. T2 tolak dengan T1. Berapakah T2 kita? T2 kita baru kita dapat negatif 5. Tolak dengan T1 ya. T1 kita tadi negatif 15 jugalah ya. So negatif 15. Yang ni yang tanya tadi tu macam dapat positif. Negatif dengan negatif kan positif kan. So negatif 5 tambah dengan 15. Ya. So kita akan dapat positif 10. Negatif ke positif? Positif kan? Kita dapat positif 10 ya. So cikgu dapat D kita positif 10. Ya, soalan nak cari beza sepunya guys. Dan kita dah menjawab soalan kita. Kalau soalan nak cari apakah sebutan pertama kita? Inilah sebutan pertama kita ni. A, T1, S1. Nampak? Ya. Jadi inilah guys flow bagaimana kita nak tweak sedikit berkaitan dengan formula yang diberi. Kalau dia bukan ada formula yang biasa tu. Ya. Ini salah satu bahagian soalan dia guys ya. Banyak lagi soalan-soalan. Kamu kena fahamkan betul-betul. Banyakkan latihan. Cikgu di sini, dengar baik-baik guys ya. Dalam masa 1 jam setengah ini, cikgu tak dapat cover keseluruhan progression. Cikgu nak suntik semangat kamu. Kamu nampak formula ini, kamu nampak, aku mula faham lah. Dan cukuplah peranan cikgu untuk bakarkan semangat kamu untuk kamu lepas habis sesi ini, pergi cepat-cepat cari source. Tak kisahlah dengan cikgu kamu ke YouTube ke, daripada buku dan sebagainya. Pergi belajar balik semula. Fahamkan bagaimana arithmetic progression dan juga geometric progression. Boleh faham guys ya? Boleh faham. Cikgu harap kamu faham ya. Okey, so guys, jom kita nak pergi pada hukum linear. Perlu cikgu skip pada hukum linear? Ataupun masih nak cuba satu lagi soalan lagi? Semakin faham adawiyah, alhamdulillah. Ini yang cikgu nak ya. Siapa daripada kosong tu tak faham langsung tu, dah faham sikit-sikit, tolong cepat-cepat pergi cari solution. Ini masa terbaik untuk kamu buat revision. Jangan tunggu last minute. Memang stres kamu nanti di hujung-hujung nak ambil SPM. Sekarang ini baru soalan yang terbaik, masa yang terbaik untuk kamu buat revision lebih awal. Biarpun SPM kekal pada bulan 11 ataupun dilanjutkan untuk kamu mungkin sebulan ke 2 bulan, tak apa. Itu kita biar kepada keputusan Lembaga Peperiksaan Malaysia. Yang penting, kamu kena ada satu semangat. Jangan tunggu last minute. Daripada sekarang, tolong selesaikan silibus-silibus Form 4. Supaya dia tak ada dua kerja nak dekat SPM nanti. Supaya benda-benda teknikal ni, kamu dah study betul-betul, dah faham. At least bila kamu dah dekat dengan exam, mid-year exam. Kamu dah dekat dengan percubaan esok ni. Ataupun dengan final exam, kamu buka je, dah teringat dah lah, betul lah T5, S5 atau S4. Lebih mudah untuk kamu menerima kita punya pembelajaran kita. Cikgu nak screenshot formula. Screenshot formula yang ini whiteboard Boleh. Okey, nak screenshot formula ke? Okey, nak geometrik. Ada yang nak geometrik ya? Okey, boleh.
Dah ya. Okey, nanti kamu double check kalau tak nampak dan sebagainya, double check dalam buka je buku rujukan, buku teks kamu. Ada ni formula-formula ni bukan formula cikgu cipta. Memang formula dalam silibus kita. Cikgu cuma ulang balik semula, cikgu tulis dan cikgu explain balik semula. Ilmu ni guys, ilmu ni berturutan. Tak apalah nanti jadi ceramah pula, hilang fokus kita. Ceramah kita buat sesi lain lah, motivasi. Cikgu suka motivasi orang, ya. Ya. Okey, so guys, ada minta kita cikgu nak screenshot soalan 5 tadi. Boleh nak screenshot soalan 5 tadi ya. Tapi sorry lah, tulisan cikgu tak teratur sangat. Nak buat cantik-cantik ni makan masa kan. Jadi inilah cikgu punya tulisan. Nanti tulislah cantik-cantik. Siapa ada tulisan yang cantik-cantik kan, kamu dah buat tu, screenshot lah sikit. Nanti dekat ruangan komen tu kamu tunjuk sikit ruangan komen kamu tu. Bagi kita rasa seronok sikit, kamu tengah belajar kan, nampak sikit. Cikgu nak try soalan nombor 7. Okey, kita tengok siap Soalan nombor 7 tu ya. Mana? Okey, geometrik Okey, Natasha alang-alang bertanya, kita cuba soalan geometrik satu soalan, baru kita pergi pada hukum linear ya. Okey, baik. Dalam kita punya geometric progression, okey, nampak? Kita dah identify dah. So this is a type of geometric progression. Okey, kita dah faham dah. So this is our geometric progression ataupun kita letakkan dia sebagai JG sekejap. Kita letakkan sebagai JG Okey, now. Perkataan-perkataan dalam soalan ni sangat penting guys. Keyword-keyword tu sangat-sangat penting. Boleh faham ya? Baik. Dalam suatu janjang geometri, sebutan ketiga. Guys, sebutan ketiga. Apa maksud sebutan ketiga? Adakah T3 ke S3? Ya, dia merujuk kepada T3. Ialah berapa? Ialah 12. Cikgu tulis dulu formula kita punya info kita. Boleh ya? Dan sebutan ketujuh. Dia bagi tahu pula sebutan ketujuh. Apakah sebutan ketujuh? Sebutan, bukan hasil tambah tujuh sebutan pertama ya. Dia adalah sebutan ketujuh merujuk kepada T7. Okey. So, ialah berapa? 192. Terima kasih Nabilah Syafiq Aiman ya. Nabilah dia tertypo tu, dia buat tambah pula. Tak apa, cikgu faham keyboard kamu tu dekat T dengan kita. Baik. Jadi soalan ni guys, tengok soalan nak cari apa? Soalan pertama dia nak cari apa? Dia nak cari kita punya sebutan pertama. Apakah simbol? Apakah simbol sebutan pertama? A. Terciduk cikgu ya. Okey, apakah nisbah sepunya? Bukan D lagi dah. Ya Wawa, terima kasih. Nisbah sepunya adalah merujuk kepada R. Terima kasih Rukayah Syafiq Aiman, Hani, Nabila ya. Okey. So ini adalah R kita. Jadi A dengan R kita yang dia nak cari ni guys. Tetapi dia bagi T3 dengan T7. Okey, tengok sekejap dekat whiteboard. Okey, kalau kamu perhatikan dekat whiteboard cikgu ini, cikgu dah bahagi kan siap-siap. This is your arithmetic progression. So this is your geometric progression. Siapa nak screenshot dulu siap-siap lah. Tag lah dekat IG. Ataupun hantarlah dekat komen dekat Telegram channel nanti. Saya tengah belajar dengan Cikgu Farid ni. Selfie ke, screenshot ke kan. Nampak benda ni. Kita nampak lah, kita rasa seronok sedikit. Macam ada suasana belajar tu kan. Rasa nak tag cikgu, cari dekat IG cikgu Farid _mathness49. Nampak cikgu pakai baju table binomial distribution. Itu cikgu punya IG cikgu. Cikgu Farid _MATHNESS49 ataupun Pitin Studio pun boleh lah kamu tag Pitin Studio ya. Sajalah promote guys. Follow lah. Okay. Guys, kita dah bahagikan arithmetic progression dengan geometric progression guys. Boleh ya? Arithmetic dengan geometri guys. Soalan tadi nak mainkan geometrik. Formula Tn, formula Sn, ini adalah formula S infinity. Hasil tambah ke tak terhinggaan. Dengar baik. Soalan tadi nak cari, dia bagi info apa? Tolong jap screen. Dia bagi T3 dengan T7. Okey, tengok dekat whiteboard balik. Sebut T3, kita akan pakai formula ni. Nampak beza tadi TNA tambah N tolak 1D. Ini adalah AR to the power of N minus 1 to the power of N minus 1. Kita akan pakai maklumat ni guys. Jom kita tengok sekejap dekat screen balik semula. Okey, so T3 formula kita ya. Tak apalah, cikgu tulis kat sini lah. Tn formula kita. Tolong semak dekat buku teks masing-masing, buku rujukan untuk fahamkan lagi. Ini adalah AR to the power of N minus 1. So this is our original how to find your nth terms. Okay. Jadi T3 kita apa? A tak tahu, R tak tahu, N kita tahu. Sebutan ketiga ni, T3 kan? T3. 3 tolak 1 berapa? 2 sama dengan 12. Inilah kita punya maklumat yang pertama. Okey, tak apa, sabar dulu. Ini T7. A, R to the power of 7 minus 1. 6 is to 192. Guys, kita buat simultaneous equation sikit lah. Okey, tapi simultaneous equation ni simple sikit lah. Cikgu letak kat bawah lah. A, R to the power of 2 is to 12 lah. This is your first formula. The second formula tadi. So this is your first formula. Okey, kita nak buat persamaan serentak, kita ada penghapusan dan juga penggantian. Kita akan gunakan persamaan serentak.
The best one kat sini kita akan pakai penghapusan lah. Nak pakai penggantian pun terpulang pada skill masing-masing. Ya. Cikgu pakai penghapusan. Cikgu nak hapuskan apa? Nak hapuskan A ke nak hapuskan R? Cikgu hapuskan A lah sebab A kuasa 1 dengan A kuasa 1 boleh hapuskan. Tapi bukan pakai tolak guys. Kita akan pakai bahagi. Cikgu kenapa saya kena pakai bahagi? Sebab A bahagi A kan sama dengan 1. R kuasa 6 bahagi R kuasa 2 sama dengan apa? R kuasa 4. Indeks kan, indeks. Kalau base yang sama bahagi kan. Contoh kan AR kuasa 6 bahagi AR kuasa 4. Kan tinggal, AR kuasa 2 kan. Kan tinggal hanya R kuasa 4 kan. Ingat balik semula PT3 kita dah belajar, form 4 pun kita belajar topik indeks ya. 192 bahagi 12 berapa ni guys ya? 10 bukan 10 ni. 10 120 7 82 7 lah kan. 17 ya. 16 ya. Nampak 16. Okey, so kita dapat 16. Okey guys, macam nak dapat 16? So R kuasa 4 kalau kamu pindahkan jadi punca kuasa 4. Okey. Punca kuasa 4. Okey, so okey ada soalan tadi syarah. Nanti cikgu nak jawab soalan syarah nanti kejap Okey, R kuasa 4, 16 kamu punca kuasa 6, bukan punca kuasa 2 tau, punca kuasa 4. Punca kuasa 4 bagi 16 ataupun senang macam ni lah cerita dia guys. Senang cerita macam ni. 16 ni sama dengan apa? 2 kuasa 4. Betul tak? Maka sebabkan kuasa 4 dengan kuasa 4 kita konkludkan R kita sama dengan 2. Tapi berhati-hati guys sebab kita boleh jadi juga R negatif 2 juga. Dia ada beritahu tak R positif? Dia tak bagi tahu ya. Kenapa R boleh jadi negatif 2 juga? Kenapa boleh R negatif 2 juga? Sebab kalau kamu ambil sini kan, kalau 2 kuasa 4 ya kamu dapat 16. Ya, kalau cikgu ambil negatif 2 untuk kuasa 4 pun dapat 16 juga. Kita ada plus minus. Dia punca kuasa tu. Kalau punca kuasa untuk nombor yang genap, kalau nombor ganjil tak ada. Nombor genap. Kita ada plus minus kat situ. So R kita ada 2. Cantik lah guys. Dia dah cari minta nak nisbah sepunya. Kita dah dapat cari kita punya nisbah sepunya. Bagaimana dengan sebutan pertama? Kamu masukkan ni ke dalam mana-mana formula. Cikgu masukkan dalam kita punya first equation. So A kita, R kita kalau kita ambil 2 kalau sudah 2 dulu, R kita 2, kuasa dengan 2 sama dengan 12. So A kuasa darab dengan 4, so 12 bahagikan dengan 4. So A kita sama dengan 3. Satu lagi kita consider negatif kalau negatif pun dapat benda yang sama. Nampak? So 12 kamu masih dapat kita punya A kita sama dengan 3 juga kan. Sebab negatif 2 kuasa 2 sama dengan 4 dapat 3 juga. Jadi maksudnya kita ada A kita berapa? A kita sama dengan 3 bila mana R sama dengan 2 atau, cikgu buat atau ya. Kita punya A kita juga sama dengan 3 bila mana R juga sama dengan negatif 2. Maka kita ada 2 jawapan dekat sini guys. Negatif 2 boleh diterima juga. Okey, bagaimana sequence untuk negatif 2 guys? Tengok ya. Kalau kita A kita start pada 3 ya. Kalau R dia 2 maksudnya apa? R dia 2. R dia 2 tu maksudnya R dia 2 maksudnya darab 2 lah kan. Okey. So darab 2 6 12 24 48 dia apa? T apa? T3 dengan T7. T3 cantik kan? Memang 12 kan? Ni T3 kita. Okey, T7 kan. So darab dengan 2 lagi dapat 96 3 4 5 6, 7 lah. Kan? Darab lagi dengan 2, kamu akan dapat 192. Cantik lah kan? So, kita dah test dah bahawa bila A kita 3, R kita 2, kita dapat. Okey, kita test negatif 2 tu juga. Kalau negatif 2 macam mana? So, 3 darab negatif 2, negatif 6. Darab lagi negatif 2, dapat positif 12. Nampak? Dia alternate. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif ya. So, dia akan jadi negatif 24. Ya, positif 48. Lepas tu negatif 96, masih dapat positif 192. T7 dapat 192, T3 pun dapat dapat 12, kedua-duanya. Maksudnya, okey, boleh diterima lah kedua-dua jawapan kita ini. Gitu cara dia. Guys, boleh faham guys? Siapa belajar sesuatu, kita nak skip pergi pada linear law dah. Ya? Jom kita tengok dekat skrin kita balik semula. Ya? So, kita dah habis berkaitan dengan janjang aritmetik dengan janjang geometrik guys. Tetapi cikgu katakan dia bukan start from zero tau. Kita dah bincangkan, ambil sedikit, kita bincangkan secara teknikal dan juga kita belajar secara teliti. So alhamdulillah user ada belajar sesuatu, faham ya, alhamdulillah. Kita nak masuk dalam lebih kurang baki dalam 20 minit, kita akan masuk untuk hukum linear. So kalau soalan tak mention jenis janjang, macam mana nak identify jenis janjang itu? Okey, Nur Alisha. Kalau soalan itu tak mention janjang aritmetik ataupun geometrik. Okey, soalan Alisha itu soalan yang baik. Biasanya soalan problem solving, paper 2 pun boleh, paper 1 kadang-kadang short problem solving pun dia boleh jadi juga. Cara nak identify Alisha, yang pertama kamu kena fahamkan lah. Kamu kena fahamkan. Tapi the best one Alisha, the best one.
the best one, kamu kena create lah kamu punya sequence. Kamu kena create lah sequence kamu. Dan kamu kena test. Contohnya, kalau dia kata nampak, kalau contoh kamu dah create kan sequence kan, janjang kamu kan, jujukan nombor kamu kan, ya. 2, 6, 10, 14. Oh, ini janjang aritmetik. Test. Ya. Tapi kalau kamu sequence dapat 2, 6, 18, 54, 162. Ini akan jadi janjang geometrik. Maksudnya bila kamu baca soalan tu, kamu cuba wujudkan kita punya jujukan nombor kita dulu. Adakah dia merujuk kepada janjang aritmetik ataupun geometrik? Okey? Cuba jaya. Lebih kurang macam itulah. Okey, ataupun guys, cikgu bagi satu contoh. Satu contoh. Ini soalan yang sekali imbas. Alamak, kita nak masuk hukum linear ni. Sekali hilanglah hukum linear. Tak apalah hukum linear sekali hilang 10-15 minit pun boleh Cikgu bagi sikit lah pada kamu. Sikit. Dalam Alisha tanya. Okey. Katakanlah seorang, cikgu ambil satu nama lah ya. Aida Nur. Okey, Aida Nur cita-cita jadi apa? Katalah dia nak jadi seorang manager syarikat. Dia dah pakar bahagian accountant semua, dia dapat ditawarkan untuk jadi manager accountant. Okey, tahun pertama, okey, lepas dia dapat gaji, dia kata, okey, setiap bulan aku nak menyimpan lah. Setiap bulan aku nak menyimpan. Contohnya, Aida Nur okey, bulan pertama aku menyimpan contohnya apa? Menyimpan RM10,000. RM10,000. Wow, bulan pertama RM10,000. Logik kan? Dah 5 years experience kan? So gaji dia accountant accountant gaji bukan biasa-biasa guys. Tambah ada SCCA pula. Siapa belajar accountant? Ada yang belajar account dekat sini? Belajar account, tolong komen sikit. Yang belajar account, memang betul lah Aida Nur Tepat tu. Cikgu saja nama petik nama dia. Rupanya memang dia belajar account. Cikgu ni memang ada sixth sense yang lain macam sikit lah. Tak adalah melawak guys. Okey, jadi dia dah bekerja lama sikit, lepas tu gaji dia promote sebagai manager, dia dapat gaji dia mungkin RM20,000 lah, RM18,000 ke kan, contoh sebulan kan. Jadi cikgu, saya memang cut off, saya nak kahwin. Contoh kan, tapi takkanlah nak 5 tahun lepas bekerja kan, 30 nak kahwin kan. Contohlah, cikgu saya nak menyimpan untuk bantu mak saya untuk pergi haji, saya nak bawa satu family saya pergi haji, contoh ya. Okey, dia pun bulan pertama Januari dia simpan RM10,000. Okey, diberitahu bahawa setiap bulan lepas dapat gaji dia akan menyimpan tau. Tetapi simpanan dia akan bertambah sebanyak, dengan baik akan ditambah mula-mula RM10,000. Lepas tu dia akan bertambah sebanyak RM200 ataupun cikgu buat macam nilah. RM10,000 1% lah, 1%. Boleh 1%. Ambil 5% dan 5%. Maksudnya bulan Februari dia bukan simpan RM10,000, dia simpan 5% lebih daripada bulan yang pertama. So 5% daripada RM10,000 dapat apa? Kira 500 ya. So dapat apa? 10,500. Faham? Ya, betul kan? 5%, 10,500. Okey. Maksudnya bulan ketiga pun dia masih menggunakan 5%. Okey. So dia ambil 10,000, tambah lagi 500 dapat 11,000. 11,000 ya. Okey. Lepas tu soalan bertanyalah, berapakah jumlah simpanannya sehingga bulan 12? So, you carilah S12 you kan. Okey, sebab ini simpanan bulan pertama, tambah lagi ni, tambah kita dapat S12 ya. Okey, tapi kan kalau cikgu ubah sikit. Tengok ya. Dia menyimpan 5%, tengok apa ya? 5% daripada gaji dia akan setiap bulan diberitahu bahawa Aida Nur akan menyimpan lebih 5% daripada bulan bulan sebelumnya. Previous month. Maksudnya, okey, 5% daripada sebelum ni dapat apa? 10,500 Okey, kemudian dia ambil 5% tau. Bukan 5% daripada awal, tapi 5% daripada bulan sebelumnya. Ambil kalkulator sikit lah, cikgu kirakan sikit Kita ambil 10,500. So, kita akan dapat 11,025. Faham tak? Sebab apa cikgu dapat berbeza sekarang ini? Sebab cikgu ambil 5% bukan daripada awal dah. Kita ambil 5% dari sini. Okey, ini soalan yang biasa ditanya untuk dia nak uji pelajar. Nanti kamu akan jumpa lah, perjalanan kamu masih panjang, lebih kurang dalam setahun lagi kamu jumpa. Okey, jadi bila kita sequence kat sini guys, kita akan nampak perbezaan dia. Okey, bila kita nampak perbezaan dia, kita tentukan yang mana aritmetik, yang mana geometrik. Okey, so ini adalah janjang aritmetik, ini adalah janjang geometrik. Faham tak? Okey, bagaimana ayat dia? Kita dengar baik ayat dia, dia cuba main Dia macam ni tau. Aida Nur akan menyimpan, setiap bulan Aida Nur akan menyimpan lebih 5% daripada bulan pertamanya. Maksudnya yang ni lah,
5% daripada bulan pertamanya, tambah 500. 5% daripada bulan pertamanya, tambah lagi 500. Dia akan jadi jenjang aritmetik. Tapi kalau ayat yang bawah, ayat bawah dia akan pusing sikit ayat dia kata apa? Aida Nur akan menyimpan 5% daripada bulan sebelumnya. Bulan sebelumnya cantik lah 5% sudah ni. Yang ini pula ambil daripada bulan sebelumnya, bukan daripada bulan awal. So ini akan jadi janjang geometrik. Nampak? Kes yang sama, perkataan 5% tu yang sama, tetapi dia cuba twist sedikit. Ya, adakah 5% daripada bulan pertama ataupun bulan yang sebelum-sebelumnya. Okey, jadi itu membezakan janjang aritmetik dengan geometrik. This is a part of your question lah guys ya. Macam mana kita nak tentukan. So yang ni kita nampaklah A kita sama dengan 10,000, kita punya D sama dengan kita punya 500. Yang ni A kita sama dengan 10,000. Berapa kita punya R guys? Berapa R kita? Macam tu Ainah ni. Okey, berapa R kita? R kita adalah 1.05. Cikgu yakinnya cikgu dapat 1.05 macam mana? Kan lebih 5%. Kalau lebih 5%, dia jadi kita punya R kan. Kalau faham R dia adalah 105%. Per 100, 105%, so dapat 1.05. Kalau dia kata, untuk geometri tau, untuk geometri. Kalau dia kata lebih 10% daripada bulan sebelumnya, 1.1. Bukan 1.1025, 1.05 je. Sebab dia lebih 5% je. Kamu ambil yang ini, kamu bahagikan dengan 10,000. Ya, ambil 11.025 bahagi dengan T2. Yang tadi dapat 1.1025, cikgu ingat you bahagi dengan T1 kot. You ambil T3 bahagi dengan T2, baru you dapat 1.05. Okay, dia simple je. Kalau lebih 5%, 1.05. Yang ni untuk geometric progression ya. Cikgu disclaimer siap-siap tau. Nanti kata kamu buku rata dah untuk D pun boleh pakai. Tak boleh. Ini R kita. Okay guys. Allah. Tuntang-tuntang lagi 10 minit je guys untuk linear law. Macam mana tu? Okay, jom kita pergi kepada soalan. So, kalau keluar yang seterusnya untuk geometrik pula apa? Maksudnya Aiman Fik. So, kalau yang seterusnya untuk geometrik pula macam mana? Kalau geometrik, gila, ini geometrik lah. Ini adalah aritmetik. Ya. So, perkemaskan soalan lah. Nak screenshot nombor 7? Boleh. Screenshot nombor 7. Mana tadi sampai sini lah guys. Cikgu ambil yang... Okay. So guys, kita lagi 10 minit je guys. Sepatutnya kita dah wrap up dah ni. Tapi kita tak sempat linear law. Nak masuk linear law tak ni? Nak masuk linear law tak? Ke kamu rasa nak wrap up lah? Okey, tak apa cikgu. Saya rasa dah cukup dah pembelajaran kita hari ni. Kita nak terus jumpa minggu depan je. Okey, nak teruskan linear law. Alhamdulillah. Okey, Aiman Fik kan selepas dia tambah 5%, kita nak ambil 110. Okey, tukar sekejap dalam skrin. Okey, berbalik kepada Aiman Fik. Tak apa. Alang-alang dia bertanya, kita jelas bagi habis dulu ya. Tak apa. Masuk sikit lah linear law nanti. Okey, Aiman Fik kata, bagaimana dengan kita punya yang selepas ni, geometrik ni? Adakah R dia tu 110 pula? Tak. Sebab perkataan dia 5% daripada bulan sebelumnya. Maksudnya ini 5%, darab 5%, darab 1.05. Dia masih R dia 1.05 je Aiman Fik. Sebab geometric progression, dia mesti R dia sentiasa sama. 1.05. Kalau kamu nak test, kamu ambil lah 11.025 ni bahagi dengan 10,500. Ya. Lepas tu bahagi. Kamu dapat semua maintain 1.05, 1.05, 1.05. Okey, boleh ya? Berurut-urutan je dia R dia. 11,525 ke 11,025? Alamak, cikgu salah tulis ke? Mana tadi? 11,025 kan? 10,500 darab 1.05. 11,025. Divya. Betul ya? T3 cikgu ya? T3 kita adalah T3 kita adalah 11,025. Kalau kamu nak test boleh tak cara manual lah. 5% daripada sini 0.05 darab dengan 10,500. Lepas tu 525 kan, tambah dengan 10,500. Kamu dapat 11,025. Kan? Ataupun ambil 10,500, kamu darab terus dengan 1.05. Kita dapat 11,025 juga. Okey? Betul lah tu ya. Okey guys, kita nak pergi kepada linear law guys. Tapi linear law cikgu kena pergi explanation kita sikit dulu. Sekejap. Okey, sekejap Guys, masih bertenaga, masih bersemangat tak ni? Kita nak masuk sikit lagi 10 minit insya-Allah. Cikgu yang dah 1 jam, hampir 1 jam lebih ni tak berhenti ni. Air pun tak minum seteguk ke ni. Kamu macam mana? Masih bersemangat? Ada kudak-kudak kat sebelah nak makan, tak apa, makanlah. Ini bukan kelas yang tak boleh nak makan langsung kan? Tak boleh nak kencing langsung, pergilah kencing. Masih bersemangat lagi ya? Alhamdulillah, masih lagi. Okey. Okey, jangan risau ya. Siapa yang terlepas sesi ataupun internet terputus-putus, jangan risau. Nanti kita akan sediakan recording, kita akan update dengan kamu lah selepas habis KBSM esok. InsyaAllah hari Ahad ataupun Isnin kita akan update link dia. Ya, InsyaAllah. Dekat YouTube, Pitin Studio lah.
Kamu search je dekat YouTube PT Studio, pergilah subscribe ke. Jadi letak notification tu ting kan. So setiap kali kita upload video-video yang terbaru yang kita publikkan, kamu boleh ni lah. Kita ada yang ni juga yang tak ni yang unlisted. Ya. Okey, linear law guys. Okey, apa maksud linear law? Jap. Kamu tulis ni dulu. Cikgu menangis teruk. Okey. Semangat lagi, jangan kendur. Jangan kendur guys. Pantang undur kecuali bini call. Kalau level-level cikgu lah. Orang yang power, depan dia gedebung, gedebang. Sembang dengan kawan, akulah hero, aku pergi sana, aku marah orang sini orang kan. Sekali dapat call. Bila dapat call, tengok-tengok, alamak, my sweetheart. Ataupun my sayang. Kan? Lepas tu, sekejap kawan, sabar. Ya yang, kenapa? Balik sekarang, okey, kena buat susu. Okey, balik. Ini, dia bukan takut bini Nur Hamizan. Dia bukan takut bini. Dia hormat bini. Bahasa yang murni sedikit. Dia hormat bini. Dia tak takut. Alah, bini nak pukul dia. Dia tak takut. Tetapi dia hormat. Abang ni, dia balik periuk pinggan dan sebagainya kan. Ini kes-kes orang yang dah berkahwin lah. Macam kamu ni masih awal lagi. Tengok kan kadang-kadang ayah kita kan. Dia bukan... Cuba kamu bayangkan dekat rumah ya. Tak minum air seteguk pun. Tengok bayangkan rumah. Siapa yang lebih bebel dekat rumah? Adakah mak ke atau ayah kamu? Kan? Kita dengar mak. Pong-pang. Ayah relax ya baca surat khabar sembang kaki. Yang mana ayah hisap okok, Macam tu kan. Ayah relax je. Sebab ayah ni biasanya sifat dia tenang. Ayah dia sifat yang tenang. Tapi kalau sekali dia ngamuk tu, pong-pang semua apa yang tak jadi kan. Macam itulah gayanya. Ayah suruh mandi je bebel. Alamak, kamu susah nak mandi ni. Ataupun cikgu bagi satu contoh kan. Ada pelajar asrama tak kat sini? Last. Satu minit. Ada pelajar asrama tak? Contoh kan. Nak pergi ke asrama. Kamu katalah duduk daripada mana ni? Katalah duduk daripada Shah Alam. Nak balik ke MRSM Pasir Salak contoh kan. Okey, lepas tu kan sepanjang perjalanan mak ayah ke depan ni. Mak sepanjang perjalanan ni. Contohnya nama Wazif lah, contoh Wazif. Wazif, kau duduk kat sana belajar betul-betul, makan jangan tinggal. Pom-pam. Nak salam ni, nak balik dah sampai ni nak salam. Mak punya perayaan. Kau ingat, kau kena belajar betul-betul. Kau harapan mak, kau harapan ayah, pom-pam, makan jangan tinggal, mandi kena cepat apa semua kan. Okey, dah. Balik elok semua. Dekat 10 minit mak punya ceramah. Pergi ke ayah. Ayah, saya balik dulu ya ayah. Saya masuk asrama dulu ya. Okey, jaga diri baik-baik. Ayah nak pesan apa-apa? Tak ada pesan apa-apa. Pesan ayah semua mak kau dah pesan dah. Pergi balik masuk redor. Biasanya ayah simple je. Ayah tenang je. Tak tahulah. Ini pengalaman cikgu lah majoriti. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga ayah yang jenis membebel Ayah saya jenis membebel, mak saya jenis diam. Mungkinlah tu. Complete to each other. Compliment. Okey guys, mari kita sembang berkaitan dengan linear law pula guys ya. Linear law ya. Okey, dah bersedia di linear law. Cikgu cuba ringkaskan 5 minit ya, 5 minit. Okey, 5 minit. Kita ambil satu contoh soalan nanti. Okey, dalam linear law guys, perkataan linear ni yang paling penting ni guys. Perkataan linear. Kan? Perkataan linear. Apa maksud perkataan linear tu? Linear adalah garis lurus. Sebut baik-baik, garis lurus. Sebut pelan-pelan, garis lurus. Garis lurus. Okey, bila sebut tentang linear, garis lurus, dia tak lari daripada y sama dengan mx plus c. Okey, y mx plus c kan. So inilah persamaan yang mana dalam gradient form, dalam bentuk kecurunan. Kan, garis lurus. Kan, y is mx plus c. Tapi kenapa cikgu perlu letakkan y besar dengan x besar? Sebab y besar dengan x besar ini, sebab dia linear law guys, linear law, dia tak semestinya y. Dia boleh jadi apa? Mungkin 1 per y. Dia boleh jadi log y asas 10. Dia boleh jadi apa lagi? xy pun boleh jadi. Ataupun apa lagi? Dia boleh jadi sebagai kita punya macam-macam guys. Y kuasa 2 pun boleh jadi juga. Terpulanglah pada soalan, bentuk soalan tu. Begitu juga dengan x. Dia bukan hanya x saja, mungkin 1 per x, mungkin 1 per x kuasa 2 ataupun log kita punya x base 10 pun boleh juga. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam kita punya graf kita ini, dia masih graf yang garis lurus guys. Ada kecurunan dia negatif, ada pula graf yang tertentu pula ya. Graf yang tertentu dia ya, ada graf dia adalah positif, dia naik bukit macam tu kan. Ada yang mak-mak yang join kita ke, marah mak-mak kalau join. Ada cikgu fahamkan ada parents yang join kita ni. Bukan student je dalam grup kita ni, ada parents, ada cikgu pun join grup kita ni. Siapa yang rasa dia cikgu tu, yang parents tu, saya minta maaf awal-awal. Saya cakap tadi tu berdasarkan pengalaman atas pendapat saya. Mungkin tak sama dengan kehidupan masing-masing. Nampak? Play safe guys ya. Play safe. Nanti dah lah recording kan, masuklah YouTube, dia viral kan. Cikgu Farid kata mak saya macam ni. Tak, bukan mak kamu. Ini mungkin adalah sebahagian. Contoh. Okay.
Guys, kita teruskan guys. Jadi bila sebut tentang garis lurus guys, dia ada negatif, dia ada positif. Inilah kita punya garis lurus, linear, hukum linear, linear law, right? Jadi kita nak dapatkan y kita, bukan semestinya y. Dia akan boleh jadi 1 per y, dia boleh jadi kita punya log 10y, dia boleh jadi xy di sini, dia boleh jadi y square kat sini. Dia tak semestinya y. Begitu juga untuk paksi x, ya. So dia boleh jadi 1 per x, dia boleh jadi 1 per x kuasa 2, dia boleh jadi kita punya log 10x, dia boleh jadi gitu, ya. Tapi cikgu, apa yang sebenarnya tengah berlaku dalam linear law cikgu? Ya. Linear law ni, cikgu bagi tahu dengan kamu, dia adalah suatu proses. Proses untuk melinearkan non-linear equation. Tulis baik-baik guys, dekat nota kamu. Linear law ni adalah proses untuk kita hubungkan graf yang mana graf yang bukan linear, non-linear, kita nak gabungkan, kita nak hubungkan dia, kita nak tukarkan dia kepada bentuk linear. Kadang-kadang dia bagi dah linear tadi tu, dia nak suruh cari bukan linear balik. Boleh macam tu guys. Garis penyesuaian terbaik, ayat yang paling terbaik Anis Syazwani, terima kasih. Soalan ini adalah antara soalan yang lubuk markah dalam SPM 2020. Ya, siapa pelajar yang lemah, ini antara lubuk markah yang paling senang buat graf. Ya. Baik. Jadi proses dia, contoh cikgu bagi dengan kamu. Contoh kan, kalau kita ada y kuasa 3 sama dengan 5x kuasa 2 tolak dengan kita punya katalah 7x. Persoalan cikgu. Ya, ini sebenarnya adalah bukan linear lagi guys. Ini bukan linear. Ya. Bagaimana kita nak linearkan graf kita? Kalau nak buat graf ni, graf ni cikgu tak nak buat lah guys. Cikgu pun tak terbayang graf ni bentuk macam mana ni guys ya. Tapi bagaimana proses untuk kita linearkan dia? Okey, Anis Syazwani, terima kasih. Ya, kita kena bahagikan dengan x. Tapi bukan bahagi dengan x sahaja. Ya, you ada dua option. Salah satu option Anis, terima kasih, dia boleh bahagikan dengan x. Untuk hilangkan salah satu x, nampak ada dua x kat sini kan? Okey. Ataupun kita juga boleh bahagikan dengan apa? Kita boleh bahagikan dengan x kuasa 2. Oh, lagi 2-3 minit ni nak wrap up ni. Okey. So, kalau kita bahagikan dengan x, apakah kita akan dapat? Semua bahagi dengan x. So, jadi y kuasa 3 perkan dengan x. Sama dengan 5x kuasa 2 bahagi x dapat 5x. Tolak 7x bahagi dengan x dapat kita punya 7. Maka inilah kita punya bentuk linear yang kita akan lekarkan dalam graf kita. Belajar sesuatu guys? Okay, sabar dulu. Cikgu, apa maksud cikgu bahagi x kuasa 2? Cikgu nak hilangkan x kuasa 2 ni. Semua bahagi dengan x kuasa 2. So maksudnya dia apa? Y kuasa 3 bahagi dengan x kuasa 2. Sama dengan kita punya 5x kuasa 2 bahagi bahagi x kuasa 2 tinggal 5 sahaja. Tolakkan dengan 7x bahagi x kuasa 2 yang tinggal 7 per x. Cikgu susun cantik-cantik, dia akan jadi y kuasa 3, nampak bahagi dengan x kuasa 2 sama dengan negatif 7 dalam kurungan 1 per x. Tambahkan dengan 5. Guys, perhatikan, daripada satu non-linear ini, asalnya cikgu boleh berjaya tukarkan kepada dua graf linear, yang mana dua graf tersebut adalah dua graf yang mempunyai kita punya paksi y dengan paksi x yang berbeza. Okey, macam mana nak tahu bagi yang mana? Okey, itu soalan the best one, FHZ. Sekejap lagi cikgu tunjukkan. Okey, jadi kalau cikgu tukarkan dalam bentuk linear, yang ini akan jadi capital Y kita guys. Apakah X kita? X kita yang ini. Ini kecerunan kita 5. Negatif 7 tu sebagai Y-intercept dia. Jadi kalau ini graf kita jadi macam mana? Tengok baik. Tengok baik. Graf kita graf positif sebab 5 Positif Pintas dekat negatif 7. Positif pintas negatif 7. Sini negatif 7. Nampak? Capital Y dia Y per X kuasa 3. X kita masih X kita. Boleh? Ni. Oh, tak nampak ya. So tak nampak sikit. Sekejap. Ubah sikit boleh Okey. Boleh Alright. Baik. Okey, yang ini pula guys. Yang ini macam mana graf kita? Graf yang seterusnya adalah graf yang masih kali ini graf negatif 7 pintas dekat 5. So negatif 7 pintas dekat 5 macam ni. Negatif 7 pintas dekat 5. So pintas dekat 5. So graf dia negatif 7 dan pintas dekat Y dia 5. Tapi Y besar dia adalah Y kuasa 3 bahagi X kuasa 2. Ini sebagai kita punya 1 per X kita. Nampak? Daripada satu non-linear equation yang sama, tetapi cikgu berjaya createkan dua equation yang linear. Okey guys. Tapi cikgu nak jawab soalan. Siapa kawan kita? Mana tadi Tengok berpandukan mana. Macam mana nak tahu bahagi yang mana? Tengok kepada soalan. Tengok persoalan. Kalau kertas 2 nak buat graf tak ada masalah.
Tapi kalau kertas satu, kamu tengok kepada info soalan. Kadang-kadang dia nak kaitkan dengan benda ni. Kalau dia nak y per x kuasa 3, kita nampaklah kalau y kuasa 3 ni. Y kuasa 3 bahagi dengan x ni. Kalau dia nak graf y kuasa 3 bahagi x, kita bahagilah dengan x. Kalau dia nak y kuasa 3 bahagi dengan x kuasa 2, kita bahagilah dengan x kuasa 2. Berpandu dengan soalan. Okey, jom kita tengok satu soalan guys. Cikgu ambil 5 minit boleh guys? Kita ambil 5 minit boleh? Ekstra sikit je. Sebelum kita nak wrap up nanti. Boleh ya? Cikgu minta maaf tau, cikgu terpaksa lajakkan sikit sebab cikgu lamakan sikit lagi bahagian kita punya apa tadi? Bahagian soalan janjang tadi. Okey, kita ambil satu contoh soalan je guys. Okey. So, yang kertas graf ni cikgu tak tunjukkan. Boleh lah nampak macam kertas graf ni bukan kan? Kamu nampak? Kalau kertas graf senang. Tengok ya. Dia kata apa? Dia bagi suatu persamaan yang mana dia minta untuk kamu okey, soalan ni cikgu ingat dia ada tertinggal satu benda ni. Persamaan asal sebelum non-linear equation. Tim kita tertinggal satu benda ni. Jadi di bawah menunjukkan data yang beroleh x, y yang diperoleh dalam suatu eksperimen. Okey, tak apa. Kita tengok sekejap ya. Okey, tak apa. Kita tengok pada soalan yang sebenar. Okey, ini kertas satu. Okey, tengok kat sini. Nampak? Jika graf garis lurus y melawan 1 per x kuasa 2. Ni graf dah dijadikan garis lurus. Maksudnya apa? Maksudnya graf kita paksi y kita adalah kita punya y, paksi x kita adalah 1 per x kuasa 2. Nampak? Okey, sekejap lagi saya akan tunjukkan yang lain. Okey, nak soalan nombor 5 ya. Nak pembantukan soalan log-log tu ya. Okey, tak apa, kita tengok soalan nombor 5 dulu. Yang ni, nampak ni? Okey. Ala-ala Anis Syazwani. Okey, cikgu minta izin duduk sekejap ya. Okey, Syazwani tanya pasal log. Okey, kita tengok soalan ni. Baik. Soalan ni the best one lah. Kita nak tentukan apa yang kita nak tukarkan tu. Okey. Rajah menunjukkan suatu graf log y asas 2. Dan log x asas 2. Nilai-nilai x dihubungkan oleh persamaan. Ni persamaan apa ni? Ini persamaan yang belum dilinearkan guys. Ax kuasa negatif b. Okey, tengok baik-baik ya. Kita perlukan sedikit saja skill kita berkaitan dengan log. Nanti kita buat extra class pasal log, kita akan detailkan log sikit je. Bagaimana kita nak kaitkan dengan graf yang telah dilinearkan ni guys? Kamu perhatikan simple je. Kamu perhatikan kepada paksi y kita. Paksi y tu jadi apa tu? Log y asas 2 kan? Jadi ini apa ni? Ini y biasa kan? Jadi kalau nak jadikan y kepada log y asas 2, kita wujudkan apa? Kita kena wujudkan log 2 ke depan. Tapi kita tak boleh wujudkan sukarkati sebelah kiri. Kita kena wujudkan log 2 sebelah kanan juga. Untuk keseluruhan A kuasa X kuasa negatif B. Nampak? Bila kita buat macam ni, kita dah dapat dah capital Y kita kat situ. Mana capital Y kita? Inilah capital Y kita. Cuma nak dapatkan capital X ni problem kita. Kita kena buat sedikit kerja sikit-sikit je guys. Tak susah pun. Kita dah belajar log dah. Okey. Boleh tak persoalan cikgu? Boleh tak cikgu nak turunkan negatif B ni terus ke depan? Boleh tak? Ini asas log guys. Boleh tak cikgu nak turunkan negatif B ke depan? Boleh ke tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh guys? Kenapa tak boleh? Sebab negatif B ni bukan merujuk kepada keseluruhan yang ini. Dia hanya merujuk kepada pemilik dia hanya untuk X tu kan. Sebab kuasa negatif B ni hanya merujuk pada X. Maka kita kena asingkan dia dulu. Tak apa. Yang salah kita belajar sama-sama. Jangan takut. Ya, biasalah tu. Okey, kita asingkan. Kalau darab pecah jadi apa? Dia pecah jadi tambah. So jadi log A asas 2 tambah log X kuasa negatif B asas 2. Boleh? Sekarang ini negatif B ni baru boleh turun ke depan. Kan? Sebab negatif B tu milik X sahaja. Kan? Maka kita turunkan ke depan. So dia jadi log A asas 2 tambah dengan, negatif B lah kan. Negatif B tenang ke depan. So negatif B log X asas 2. Cantik guys, cantik. Kita dah ada log 2X ni, log X2 ni. Jadi apa yang kita nak buat? Kita susun Y sama dengan MX plus C log, boleh ya, log X asas 2. Yang ini cikgu bawa ke depan negatif B log X asas 2 tambah log A asas 2. Guys, cantik dah ni, cantik dah. Lawa dah ni. Mantap Pak Abu. Pelajar-pelajar BSM faham dah tu. Mantap Pak Abu. Siapakah Y besar kita? This is your capital Y. Which one is your capital X? Capital X is represent x-axis. This one is your capital X. Refer to your graph. How about your gradient? Guys, how about your gradient guys? Gradient. How about your gradient? M kita sama dengan negative B. Good, negative B. This is your gradient. How about your how about your y-intercept? Pintasan Y. So y-intercept you ataupun C lah C kita is equal to log A base 2. So for this question, they ask you to find your value of A and B guys. A and B.
So which one is your y-intercept? So kat dalam graf ni tak nampak pun. Kejap cikgu kecilkan sikit. Sekejap ya. Sikit je guys, sikit je. Lagi 5 minit guys, lagi 5 minit. Cikgu kena wrap up ni. Takut lagi kalau ilmu ni kalau separuh-separuh masak ni, takut dia tak masak betul tau. Dia separuh masak makan dalam masuk perut sakit perut. Jadi kita habis ilmu ni. Baik. Y-intercept tak ada dalam graf. Nampak? Tak ada. Jadi kita ada apa ni? Kita boleh cari apa ni? Kita boleh cari kecerunan kita. Setuju tak? Kan boleh cari kecerunan. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1 lah kan. Dia carilah M dia. Y2 negatif 3 tolak dengan 6 dapat negatif 9. 2 tolak dengan ni dapat 3 Cikgu bahagikan dengan 3. So M kita dapat negatif 3. Kecerunan dia negatif 3 ya. Okey, tolong tahu guys, siapa yang masih tak mantap lagi untuk dapat kecerunan, revise balik masa PT3 dulu you belajar. Okey. Rupa-rupanya M daripada graf yang ini. M daripada persamaan ini. So, cikgu boleh katakan M ini, negatif B ini sama dengan kita punya negatif 3. Berapa B kita guys? Berapa B kita? B kita sama dengan T. B kita sama dengan 3. Cantik. Kan? Lawa. Okey. So, bagaimana dengan C? Cikgu, C ni adalah pintasan Y. Tapi saya tak ada pintasan Y. Soalan kertas 1 guys. Kita boleh gantikan nilai salah satu titik yang berada kat sini ke dalam equation kita. Lawa dah tu. Tapi bagaimana kita nak masuk? Okey, cikgu tulis balik persamaan kita. Ini kan persamaan yang kita telah linearkan kan? Kita tulis persamaan linear kita ya. Mari cikgu nak tulis kejap. Kita ada log X asas 2 sama dengan negatif B Ni negatif B kita kan? Negatif B log X asas 2 tambah dengan log A asas 2. Okey guys, kita nak pakai log sedikit. Okey. Nak masuk titik mana? Cikgu macam mana dapat M9/3? Negatif 9/3 tu ya? Oh my god ya. Cikgu gunakan formula ni. M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Ini X1, Y1. Ini X2, Y2. Kita pakai formula kecerunan. Siapa nama tadi? Oh my god. Ya? Oh my god. So, inilah formula kecerunan tau. Okay, faham ya? So, kalau ada pintasan, kita ada satu formula tu. M sama dengan negatif Y over X tu. Ya? Y, X intercept. Tak apa. Okay, so tak apa. Soalan tu soalan yang cikgu dah bantu. Oh my god. Okey. Macam mana, kenapa log Y2 jadi log, alamak, salah ke? Salah lah ni, log. Sepatutnya adalah kita punya, yang ni sepatutnya salah ni daripada awal ni. Inilah Y sorry. Inilah Y kita. Tak apa, simple je. Okey, terima kasih siapa tu? Echah Lily. Terima kasih Lily. Okey, now kita teruskan guys. Sekarang ini kita nak gantikan nilai. Okey, tolong pilih jawapan kita guys. Tolong pilih salah satu titik. Nak ambil titik yang pertama ke titik yang kedua? Cikgu pilih gunakan pemilihan kamu. Siapa orang pertama tu cikgu akan pakai pilih dia, titik dia. Okey, Wawa nak pakai nombor 2. Okey, bila kita nak masukkan 2 negatif 3, berhati-hati guys. Okey, berhati-hati. Wawa pilih yang ni ya. Okey, berhati-hati. Kebanyakan pelajar, okey, dia tahu ini adalah X, ini adalah Y dia. Dia pergi buat macam ni. Log 2, Y dia negatif 3. Dia tekan kalkulator pun dia akan stuck dekat sini ni kalau dia nak selesai. Guys, perhatikan. Ini bukan Y kecil guys. This is your capital Y, this is your capital X. Boleh ya? Jangan buat macam tu ya. Yang ini adalah apa? Ini adalah nilai X yang mana merujuk kepada paksi X lah. Yang ini adalah log 2X. Itu bukan X biasa, itu adalah log 2X. Dan nilai negatif 3 ini berada pada paksi ataupun graf yang telah dilinearkan, which is this is refer to log 2Y. So maksudnya bila cikgu nak masukkan 2 itu, negatif 3 tu merujuk kepada keseluruhan nilai ini. Bukan Y biasa, dia log 2Y tu dekat graf tu, point tu dekat graf tu. Kan? Negatif 3 log 2X is equal to 2 tambah dengan log 2A. Cantik guys, selesaikan, terciduk. 3 negatif 6 tambah log 2A. Pindahkan negatif 6 sebelah sana. 6 tolak 3 sama dengan log 2A. Guys, cikgu selalu, siapa yang belajar log nantilah kita ada masa kita akan belajar log. Cikgu ajar dia hukum tendang. Nak hilangkan log ni, hukum tendang. Kekalkan A, 2 tendang 3. Ini dekat 5-6 tahun lepas cikgu dah perkenalkan dah benda ni. Cikgu selalu sebut pelajar-pelajar. Daripada log, nak hilangkan kita punya log. Kalau kamu tengok video cikgu masa log dulu kan, dekat YouTube cikgu Mathness tu, 5-6 tahun dah, 2016. Cikgu dah bagi tahu dah. Yang ini nak hilangkan log, kita akan pakai tendang. Siapa tendang siapa? A kekal, 2 tendang 3 naik ke atas. Piu! Jadi A sama dengan apa? A sama dengan 8. So, ini adalah jawapan akhir untuk A. B kita dari mana? Ini adalah jawapan B kita. Maka A kita adalah 8, B kita sama dengan 3. So, para pelajar yang dikasihi sekalian, cikgu minta maaf kerana pakai masa yang lama. Cikgu nak minta buka kamu
tukarkan buka video. Kita nak tangkap gambar. Sambil-sambil tu cikgu nak wrap up ada waktu cikgu tetapkan. Tak apa maksud dia tu. Cikgu tak pernah tak kelakar yang boleh ajar. Okey. So para pelajar, cikgu nak minta buka video sekejap sementara cikgu nak wrap up. Boleh Cikgu nak bagi cikgu bagi kata-kata akhir, tapi boleh tak kita nak screenshot, dia nak screenshot tim. Bagi dia orang screenshot dulu sebelum dia orang. Sambil-sambil tu buka kamera masing-masing Kita nak tangkap gambar the last one lah guys, buat kenangan lah sikit. Ni minggu ketiga. Dan cikgu masuklah dekat IG Mathness 49 tu. Cikgu Farid _Mathness 49. Pergilah tengok dekat sana nanti cikgu tag kamu ya. Okey, bukakan video kamu masing-masing boleh kamera. Siapa nak screenshot boleh screenshot. Siapa yang nanti kalau dah follow cikgu Farid _Mathness 49 Pitin Studio nanti kamu komen-komen lah cikgu. Saya lah tu cikgu. Saya lah ni kan cikgu kan. Saya join tadi kan. Nanti cikgu follow back lah. Kan. Sekurang-kurang. Okey, so team dia orang dah buka kamera. Okey, sementara tu guys, cikgu nak ucapkan terima kasih untuk minggu ketiga. Kita ada berbaki lagi 2 minggu untuk revision. Minggu keempat dengan minggu kelima. Kamu stay tune dengan kita dan cikgu tengah rangka dengan tim kita. Tukar balik skrin. Okey, cikgu tengah rangka dengan tim kita untuk sambil tu boleh screenshot lah kalau nak screenshot. Okey, cikgu tengah rangka dengan tim kita untuk bantu pelajar-pelajar lebih ramai pelajar-pelajar. So cikgu minta untuk kawan-kawan kamu, kalau nak invite, kamu ada link dekat Telegram channel, kamu copy paste, kamu separate lah dekat grup-grup WhatsApp kamu ke grup WhatsApp sekolah dan sebagainya. Kita panggil lebih ramai untuk kita bantu pelajar-pelajar kita. Jangan risau guys. Pitin Studio ni cikgu maklumkan kepada kamu, Pitin Studio, cikgu dah plan dengan Pitin Studio, cikgu kata pelajar SPM 2021 cikgu akan buat kelas-kelas free macam ni sehingga akhir tahun. Tetapi kita juga ada kelas yang berbayar guys. Cikgu tak nafikan. Kita ada satu kelas yang berbayar tetapi bukan setiap bulan, bukan setiap hari, tidak. Kita ada satu program pada bulan 2 nanti 27 28. Cikgu bagi tahu dulu, cikgu dah leaking ni. Cikgu tak leaking orang lain lagi ni ya. Iaitu 27 28 kita akan belajar syllabus form 5 3 chapter dalam 2 hari je. Bayaran dia sangat murah. Dia memang cikgu kata kamu mind blowing lah. Kamu tengok pun memang kamu kata alamak, kenapa murah sangat? Kamu pergilah kelas-kelas online lain sangat mahal. Tapi kalau kamu nak stay dengan PT Studio sampai akhir tahun, kamu percayalah cakap cikgu, Telegram channel kita akan sentiasa perbanyakkan lagi kita punya kelas-kelas dan video-video bermanfaat. Yang kamu follow memang kamu tak rugi. Baik kamu join dengan cikgu untuk kelas berbayar ke, kelas free ke, memang cikgu yakin sampai SPM 2021 kamu akan rasa macam mind blowing tu. Macam kamu tahu, cikgu Farid ni macam mana ni? Cikgu singkap balik 5 tahun, 6 tahun lepas cikgu belajar, cikgu siap offer pelajar-pelajar. Cikgu buka dekat Twitter Mathness, cikgu kata siapa nak belajar percuma, cikgu nak pergi tempat kamu. Cikgu pergi ke KLCC, Tasik Ampang. Cikgu pergi ke Sijangkang, Kelang. Cikgu pergi ke sampai ke Surau Muhsin Sijangkang, sampai ke Taman Taman Datuk Harun Datuk Harun semua kelas percuma cikgu bagi. Ada juga kelas-kelas berbayar cikgu. So mind blowing guys. Stay dengan cikgu insya-Allah. Cikgu punya keikhlasan ni memang nak bantu pelajar-pelajar. Selagi kamu nak belajar, tanyalah dengan cikgu, ikutlah dengan cikgu, insya-Allah Pitin Studio cikgu akan bawakan bersama yang yang sama. So guys, dah tangkap gambar ke? Dia orang tak senyum pun. Dia orang nak senyum ke? Sekali lagi last one. Senyum. Nak tangkap gambar ni guys. Okey, boleh ya? Okey, 1 2 3. 1 nampak macam dah ke tim? Senyum. 1 2 3. Okay, so guys, terima kasih banyak-banyak guys. Cikgu ucapkan terima kasih banyak-banyak. Nanti dekat ruangan channel, Telegram channel, cikgu akan tanya sikit, minta tim kita untuk tanya sikit macam mana you punya respon. Boleh respon dekat ruangan Telegram tu. Kalau ada gambar kamu tengah tengok, hantarlah gambar dekat situ. Ada soalan, hantarlah soalan dekat situ. Kalau ada apa-apa nak bertanya, tanya dekat situ. InsyaAllah cikgu berada dalam tu juga untuk cikgu komen juga. Kadang-kadang tim komen, kadang-kadang cikgu yang komen. Kalau melibatkan soalan, kebanyakan cikgu komen. Kalau melibatkan teknikal, tak boleh masuk ke, macam mana nak download sebagainya, itu tim cikgu lah, PT Studio. Kita ada lebih kurang dekat 10 orang tim kita dekat sini guys, untuk bantu kamu. Okay? So, para pelajar dikasih sekalian, terima kasih banyak-banyak. Cikgu ucapkan ribuan terima kasih. Stay tune dengan PT Studio. InsyaAllah guys, cikgu yakin bahawa setiap usaha yang kamu ada bersama dengan cikgu, setiap usaha yang kamu buat di luar daripada sesi cikgu, insyaAllah bawa manfaat dan cikgu yakin kamu semua boleh berjaya. Guys, gambatih. So jangan takut guys. So walaupun pandemik, belajar di rumah, belajar betul-betul. Biarpun orang tengah bermasalah belajar online, kamu tetap kental, tetap masih bersemangat. Aku boleh berjaya. Ingat, usaha kamu hari ini akan membuah hasil dia. Kamu tanam hari ini, usaha kamu hari ini, durian yang cantik, durian yang sedap, buah apple nak tanam apa? Strawberry yang sedap tu, kamu akan dapat hasil dia, kamu dapat rasa masa keluar result kamu nanti sampai ke besar di bawah ni. ADMET A+. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa pada sesi yang keempat minggu depan. Bye-bye.